fikir dah buku yang pertama kan. Tapi kalau macam saya saya sentiasa buat supaya karya saya yang sebelum tu relevan. Jadi saya jual dalam bentuk combo. Jadi orang kadang-kadang nak tak nak orang orang suka nak beli yang lama. Jadi macam contohnya karya-karya saya yang terbit 2016 tu sampai sekarang masih orang beli, masih masih orang cari. Sebab kadang-kadang dia bersiri, kadang dia relevan lah. Contohnya walaupun tak bersiri, tapi mungkin sebab orang takut nak start dengan yang bersiri, orang start dengan yang tak bersiri dulu. Jadi kemudian Betul, yang stand alone punya kan. yes, jadi orang jadi kalau saya sentiasa kena carry on semua judul karya saya. Jadi macam mana kan? Benda tu menarik ah, benda tu uh, kena ada dalam minda kita juga lah. Dan alhamdulillah lah benda tu setakat ni masih stable lagi lah. Dan nak tak nak saya pun kena cabar diri saya tahun depan mungkin tak boleh dah lah bertiga macam ni. Kenalah ada yang Hmm. mungkin fokus dekat marketing. Sebab saya mungkin kena fokus dekat penulisan novel sahaja ke. Mungkin kena kena berkembang dengan elok lah. Itu pengalaman saya lah terbit sendiri. Betul, betul. Menarik, menarik. Itu antara realiti dan cabaran yang perlu orang lain yang mungkin berminat atau bersimpan hasrat untuk suatu terbit. Itu antara cabaran yang perlu kalian cakna dan ambil tahu. Sebab Ya. memang dia bukannya cerita yang mulut-mulut je lah. Dia Ya. banyak ranjau dia. Betul. Paling paling pada saya paling duit tu periuk api lah. Kena kena Hmm. kena pandai sangat manage duit lah. Macam mana nak rolling. So contoh macam saya, bila saya nak start, kan kita tak ada duit kan. Jadi kita start dengan pre-order. Yang tu sangat menyelamatkan lah. Sebab kalau nak kita sediakan modal siap-siap kan, kita tak tahu kan berapa ramai orang nak beli awal-awal tu. Jadi bila kita buat pre-order, kita dapat tengok demand. Kemudian secara tak langsung bila kita nak cetak cetakan pertama tu, dia bukan daripada poket kita terus. Maksudnya pembaca secara tak langsung menyokong usaha untuk menerbitkan karya tersebut lah. Jadi bebanan wang dekat situ uh, jadi ringan lah. Tapi cetakan pertama tu bila berjaya tak boleh lah joli. Maksudnya Betul. kena fikirkan sebab takkan cetakan kedua nak pre-order juga kan. Betul. Jadi Dah kena fikir strategi lain dah. dalam keuntungan cetakan pertama tu dah kena fikir macam mana karya ni nak survive tanpa pre-order yang seterusnya. Sebab kalau kita nak buat pre-order lagi adalah untuk judul baru. Kalau sebab takkanlah nak buat judul lama setiap kali nak buat cetakan baru nak apa pre-order kan. Jadi contoh macam beberapa karya saya alhamdulillah lah ada cetakan ke-7, cetakan ke-6. Hmm. Jadi takkan nak 7 kali pre-order kan untuk satu judul. Kita nak dah ada 19 judul kan. Jadi ni Nirnama judul ke-20 ni nanti akan ada pre-order lagi. Jadi takkan kita nak Betul. sentiasa pre-order karya-karya lama kan. Itu pun Nirnama ni tengah saya pertimbangkan. Betul ke nak buat pre-order atau saya nak ready stock je, nak beranikan diri. Sebab antara kelemahan pre-order adalah orang kena tunggu. Betul. Kan? Jadi kalau kita dapat bagi sepantas kilat tu, mungkin keyakinan dan hype orang akan lebih uh, apa orang Dah, kata diorang lebih lebih suka, lebih ya seronok. lebih seronok, menyala-nyala Betul. kan. Jadi Macam Temeh punya buku semalam, buku 9,000 naskah memang yeah, macam habis. buku Temel Dan kan. bukunya pun dah sampai pada pembeli-pembeli. Betul. Memang laju betul lah Iman So, Publication buat kerja. so impak dia Iman tu pada saya standard lah tapi dia dah macam company ya kan. Kita nak cerita dia sebagai sebuah terbit macam Bukan lah. Bukan. bukan lah. Dia dah gelanggang yang lain lah. Yes. Saya secara peribadi saya tak bercita-cita nak jadi macam Iman lah. Saya bukan nak buat company yang macam tu. Saya memang nak fokus kepada karya sendiri. Cuma sekarang tengah fikirkan method macam mana nak sustain benda ni. Sebab saya tengok lagi nanti bila kita dah fikir, bila kita dah buat perniagaan ni elok-elok, kita akan nampak, kita akan mula masuk pasal berapa karya secara yang terbaiknya dengan berdasarkan kita punya sambutan, berapa karya setahun yang kita sesuai keluarkan dan bila kan. Hmm. So benda tu pun satu perbincangan yang menarik jugalah kan. Sebab takkan nak terbit satu novel je kalau nak survive lah dari segi bisnes kan. Takkan nak terbit satu Betul. novel saja. So benda tu dah masuk perbincangan yang lain lah.
Tapi pokok pangkalnya lah, saya macam dah lama je saya cakap ni. Pokok pangkalnya, uh, Swatterbait ni, saya konklusikan dulu kot apa yang saya dah cakap setakat ni, Boleh, boleh? boleh. Sila, sila. Okay. Boleh, boleh. Kon- Memang kon- kita akan buka pada Abang Faiz dengan Cik Asrin nanti. yeah. So konklusinya, satu, saya nampak uh, bila nak jadi penerbit Swatterbait ni, kena duit, kena jaga, kena fikirkan strategi duit kan. Macam mana nak manage duit tu. Macam mana kita nak terbitkan yang pertama, dan kemudian macam mana nak rolling untuk yang kedua dan seterusnya. Duit. Kedua, networking, supaya kita tahu selok-belok nak cetak dekat mana, uh, kilang mana yang tak banyak masalah sebagai contoh, atau kilang mana yang boleh bagi kita kredit ke. Mungkin kalau kita jenis suka Hmm. berhutang kan, pakai maksudnya kita nak manage secara hutang atau secara tunai. Mungkin nak berkenalan dengan designer-designer yang ada credibility. Jadi mungkin kat situ keperluan untuk membina networking dengan rakan-rakan yang memang dah ada pengalaman sebagai publisher. Dan seterusnya, kena fikirkan apa sebenarnya yang kita nak capai lah dalam membina suatu band ni. Adakah sebagai hobi, atau kita benar-benar nak kembangkan satu brand, satu satu legacy, nak buat satu legacy. Jadi dua benda tu dia punya perjalanan dan disiplin dia berbeza lah. Jadi itu pada saya kena antara perkara lah yang awal-awal mungkin kena letak dalam kepala kita bila kita cakap pasal nak suatu bid, insyaAllah. Jadi Okay. itulah. Terima kasih. Terima kasih banyak pada Mahilan. Baik. Kemudian kita nak pergi pula kepada saudara Faiz sebagai orang yang terlibat dalam dunia penerbitan buku. Kita tahu yang sewaktu PKP, PKP pertama, saya dengar banyak cerita tentang bagaimana bila orang duduk kat rumah, jualan-jualan buku secara online tu meningkat secara drastik, secara banyaknya, dan memang ramai orang mula membeli buku sebab mereka duduk di rumah tak tahu nak buat apa, jadi buku lah tempat untuk mereka melampiaskan mungkin rasa kekosongan ataupun nak belajar ilmu baru. Jadi mungkin saudara Faiz boleh jelaskan macam mana situasi Jejak Tarbiyah sewaktu menguruskan jualan secara offline di kedai buku sendiri dan juga secara online di Shopee ataupun di laman web dan sebagainya. Silakan. Okay, Assalamualaikum Iman, Assalamualaikum Hilal, Cik Asri dan juga orang-orang yang kenal ataupun saya kenal. Ni ramai ni geng buku ni, Man. Ada Hafiz. Betul-betul. Memang ramai gila ni. Ni memang geng Zamir. bisnes ada, geng pemasaran ada. Dah kenapa? Dia orang yang patutnya kena bercakap. Diorang semua datang ni nak belajar. Nak kutip ilmu ni. Saya tak ada apa nak share sangat. Cuma dia ada beberapa situasi yang menarik dekat situ. Pertama kali dalam sejarah industri buku, ini pada pandangan saya lah kan, kita diuji dengan satu situasi di mana kita tak boleh lagi menjual buku secara fizikal. Maksudnya kita tak boleh buka kedai buku, kita tak boleh bergantung kat kedai-kedai buku, kita tak boleh nak pergi nak ajak orang datang beli buku, kita tak boleh buat pesta buku, kita tak boleh buat macam-macam. Jadi itu pertama kali sebenarnya dalam industri buku. Mungkin dekat secara globalnya benda ni dah berlaku. Tapi untuk negara kita ini pertama kali, dan itu menyebabkan semua penerbit, penjual buku, pengedar buku terpaksa memikirkan cara untuk menjual buku sebagai cara yang alternatif, yang mana perlunya kepada online. Waktu tu saya ingat tau, asalnya dekat Shopee tu, penerbit buku ni, ini data daripada MBKM tau. Cik Sri beritahu saya, dia kata masa kita buat pesta buku antarabangsa yang online tu, yang first tu, yang kita tak jangka pun sambutan yang macam tu, hanya berapa 40 lebih je penerbit, saya rasa. JT termasuk lah. Sebab itu JT okey masa tu. Masa yang baru-baru ni, maksudnya tahun ni punya, tak silap dah banyak dah ratus lebih dah penerbit. Jadi nak kata cepatnya penerbit adapt dengan situasi itu menyebabkan bahawa industri kita tu berkembang dari sudut online tu. Jadi pada waktu tu, bayangkan kat Shopee pun tak ada penerbit buku semua lagi. Jadi itu menyebabkan orang terfikir, penerbit terfikir untuk buka lagi satu ruang, orang beli buku melalui online. Itu satulah. Ini yang menyebabkan bahawa, pada saya simple je, orang yang menjual, orang yang berniaga, orang yang menerbit ni, dia otak kena cerdas. Dia akan fikir cara untuk bergerak. Kalau dalam keadaan yang sepit-sepit macam mana pun, dia akan fikir cara untuk keluar. Ini sebenarnya saudara Mac pernah cakap benda-benda macam ni. Orang yang berniaga ni otak dia memang kena always struggle benda-benda macam tu. Dia tak boleh nak duduk dalam keadaan yang relax dulu. Dan dia akan
dia akan sentiasa overcome beberapa solution untuk sentiasa sustain dengan dia punya model yang ada sekarang lah. Business model tu dia akan cepat ubah untuk pastikan supaya dia dapat sesuatu daripada apa yang dia buat tu. Dan ini adalah biasalah penerbit pun akan buat benda yang sama. Ni bila dah PKP macam sekarang ni, dah total lockdown ni, penerbit kita fikir macam kalau Bahilan ni dia tak apalah, dia tak ada staff, kita jaga. Ini macam kita yang ada staff apa semua ni, sebab buku kan bukan essential. Jadi kita punya fikir tu macam mana kita nak pastikan supaya benda boleh berjalan. Paling kurang pun kita nak elak supaya kita cut kos gaji dan sebagainya. Tapi yalah, kita masih tak jumpa jalan yang tepat lagi. Sebab buku bukan essential. Walaupun dah beberapa permintaan daripada Mak Bopa pun pernah minta, saya rasa. Saya ingat Kota Buku pun pernah buat kenyataan minta supaya industri buku disenaraikan dalam essential, tapi tak dapat lagi, tak ada respon lagi kan. Jadi itu adalah ujian-ujian yang datang lah. Dan saya rasa bila ujian kali kedua ini datang, total lockdown macam ni ke macam mana ke, dia akan menjadikan satu ruang untuk penerbit ni fikir macam mana nak adapt dengan situasi pada hari ini. Dan atas dasar itu juga, apabila ruang itu disertai oleh ramai penerbit. Saya bagi contoh Shopee. Dia ada 1.5 juta pengunjung satu hari. Dulu tak ada penerbit kat situ. JT sangat betul sebab tiba-tiba Shopee yang contact kita sendiri. Dia punya wakil dia datang kepada kita. Dia kata saya ni, dia Chinese tau. Dia kata saya Shopee, manager Shopee dia kata. Dia kata saya nak cari buku-buku Islam lah nak jual dekat Shopee. That is the first request daripada dia. Jadi kita pun terfikir, kenapa dia nak cari buku tu kan? Rupanya dia dah tahu market tu. Market tu dia tak tackle lagi. Market buku, market cari produk-produk yang Islamik macam tu dia tak tackle lagi. So dia nampak bahawa buku is part of that lah. Dia kata yang laku pada waktu tu Quran. Tapi Quran tak ada supplier lagi dia kata. Waktu tu maksudnya setahun lepas masa kita first PKP tu kan. PKP pertama. Yes. And then waktu tu kita kata okey lah, kita terus set up dengan dia, kita terus buat satu perjanjian dengan dia. Ini peluang kita lah DJT, kita buat terus knowledge transfer. Kita lantik seorang staff untuk belajar terus daripada Shopee direct apa benda yang dia kena belajar A to Z. Dan dia ajar semua tentang Shopee, segalanya lah, nak buat apa benda, segala makna tentang Shopee tu dia ajar. Saya pun tak berapa nak pandai semua. Kita bagi staff sebab kita tak perlu tahu semua, kita ajak staff kita tahu semua. So dia ada sesi knowledge transfer dekat situ. Dan daripada start itulah akhirnya kita boleh mula masuk ke Shopee. Rupanya dekat situ adalah tempat berkumpulnya pembeli. Pembeli berkumpul dekat situ. Dan dia ada satu cara beli yang lagi lain daripada yang lain. Dan disebabkan itulah sebenarnya orang beli buku. Orang beli buku sebab buku tu available untuk dibeli. Orang bukan beli buku. Dan mudah untuk dibeli. Dia tak sama. Sebelum ni orang tak beli buku. Mungkin bukan sebab mungkin first lah, mungkin kita boleh bincang lah buku tu tak best ke. Tapi sebenarnya soalan yang paling, jawapan yang paling tuntas pada saya adalah orang tak tahu buku tu ada. Ya betul. Itu simple lah. Itu simple lah dia. Orang tak tahu buku tu ada. Buku tu tak visible kepada masyarakat. Dan menyebabkan bahawa buku tu tak dibeli oleh orang. Sebab itu bila saya ingat itu saya sembang dengan Arif PTS. Dan juga saya sembang dengan beberapa orang. Ikram. Saya juga sembang. Dia kata sebenarnya mereka pun masih lagi menganggap bahawa masyarakat Malaysia tak membaca itu adalah satu mitos. Saya macam setuju. Betul, sebenarnya itu satu mitos sebab kita tak pernah ada data tentang baca. Yang kedua, kalau buku tu kita buat betul-betul, kita jual betul-betul, buku tu boleh laku. Contoh Temeh, contoh Hilal Ashraf, buku yang tak pernah surut dia punya buku tu laku sebab dia ada track dia. Kita boleh bincang lah kenapa. Tapi itu menunjukkan bahawa buku adalah satu produk yang orang beli. Dan mustahil orang tak beli kalau buku tu tak available. Itu pada pandangan saya lah. Bincang pasal tribe dalam dunia buku ni pun satu isu yang menarik juga kalau kita nak buat sesi lain. Macam mana penulis tu boleh membentuk kumpulan memang akan sokong. Betul? Dia keluar je karya-karya apa pun, produk apa pun dia akan beli. Dia orang pertama yang akan keluarkan duit dan beli. Itu pun satu benda menarik kalau nak bincang. Betul. Itu mungkin itu introduction lah Iman tentang macam mana kenapa. Sebenarnya bukan JT tau. Sebenarnya JT betul sebab kami agak awal masuk dalam dunia Shopee. Dan kita terus adapt dengan dunia Shopee, dengan dunia e-commerce yang tackle besar-besar ni. Saya sebelum masa tu duduk UK ni famous dengan Amazon tau. Amazon ni gila tak gila dia monopoli lah kan. Buku tu dia bukan hanya sekadar beli buku tu di penerbit tau. Dia beli hak cipta, dia buat satu kilang. So dia jual buku tu. Kita boleh pilih kita nak paperback ke, kita nak e-book ke, kita nak quality punya book. Maksudnya apa tahu? Kalau kualiti, dia akan cetak kualiti tapi sampai seminggu lepas tu. Kalau paperback, esok tu, lusa boleh sampai. Sebab dia boleh cetak sekarang. Kita tekan order pukul 4 petang, dia cetak
time tu juga esok siap sebab paperback. Maksudnya dia buat macam kedai betul state tu. Dan esok sampai. Dia tak ambil stok buku tu. Jadi marahlah sebab itu dekat UK geng-geng banyak penerbit-penerbit buku marah kepada Amazon dia buat macam tu. Tapi Amazon kata kami beli dengan harga yang mahal hak cipta tersebut. Jadi kita boleh buat apa saja dengan hak cipta tu. Itu satu game yang lain. Jadi itu menyebabkan bahawa orang boleh beli buku walaupun buku tu tak ada dalam bentuk fizikal, walaupun buku tu dia tak ada isu stok lah. Every book available dekat UK. Saya sampai kata, ya Allah, aku nak beli buku apa ni? Dan dia boleh jual dengan harga yang murah. £1, £2, macam RM1, RM2 dekat sini. Waktu tu memang gila lah orang memborong buku. Dan ia menyebabkan bahawa buku-buku second hand book jadi laku keras. Kedai-kedai buku second hand jadi. Itu idea yang dan Shopee menuju ke arah itu. Cuma kita masih kerah lah. Kita tak boleh, Shopee tak boleh ambil copyright. Kita kena jaga kita punya industri-industri yang lain ni lah. Tapi itu adalah salah satu dari bentuk pembincangan lain lah. So idenya adalah simple. Bila buku tu available, orang akan beli. Itu je lah introduction kot, Man. Betul-betul. Setuju. Saya sebenarnya ada satu soalan lagi tapi tak apa. Kita simpan dulu nanti. Kita buka pula kepada Encik Asri. Kita tadi dah bincang pasal Waterbed. Lepas tu kita dah bincang tentang bagaimana bezanya jualan secara offline melawan jualan secara online. Sekarang kita nak bincang pula macam mana karya tempatan kita ni, karya-karya fiksyen ataupun bukan fiksyen, kita nak pasarkan kepada pasaran antarabangsa. Ada ke cara-cara dia untuk buku kita ini diterjemahkan kepada bahasa Inggeris ataupun bahasa Arab, bahasa Sepanyol dan sebagainya, dan masyarakat antarabangsa membaca karya kita? Dan saya yakin Cik Asri yang memang dah terlibat secara langsung dalam dunia perdagangan hak cipta karya ni boleh beri sedikit pandangan ataupun syarahan tentang bagaimana perdagangan antarabangsa, karya cipta antarabangsa ni berfungsi. Silakan Cik Asri. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Iman kerana host perbualan ni. Juga Encik Afizul, Encik Ilal dan juga yang lain-lain. Memang banyak, saya nampak memang banyak rakan-rakan perbukuan dalam bilik ni. So saya rasa yang topik yang saya nak share ni, dia kadang-kadang dia pun agak asing juga untuk penerbit yang baru ataupun penulis, sebab dia betul saya setuju. Sebab tu saya pick topik ni. Sebab dia melibatkan sesuatu yang kita panggil derivatif. Bila kita berkata pendapatan kan, kalau bila kita jual buku kat kedai direct apa semua, dia pendapatan terus kepada penerbit ataupun penulis. Tapi bila kita kata hak cipta ni, dia pendapatan derivatif. Bila kita kata pendapatan derivatif tu, hak cipta ni kita boleh niagakan apabila buku ataupun konten dah terbit tu kepada banyak, sebenarnya ada banyak hak ataupun lesen yang kita boleh jual kepada pihak lain. Dia ada perdagangan dalam negeri, maknanya satu penerbit A, dia boleh melesenkan hak cipta kepada penerbit B atau C dalam negara kita sendiri. Contoh, mula-mula kita jual hardcover. Kemudian ada penerbit B ni, dia pakar dalam paperback. Jadi penerbit B ni boleh melesenkan daripada penerbit A dan jual di kedai-kedai dalam bentuk paperback. Itu antara contoh yang paling mudah lah. Sebab kebanyakan penerbit bila mereka jumpa saya tu, biasanya mereka ingatkan pedagang hak cipta ni hanya menjual terjemahan je. Sebenarnya tak ada banyak. Jadi sepanjang pelibatan saya lah dalam perdagangan hak cipta ni, saya dah pergi ke banyak pesta buku di seluruh dunia. Pesta buku seluruh dunia ni kebanyakannya pesta buku hak cipta. Dia bukan seperti macam Kuala Lumpur International Book Fair yang menjual buku kepada pengguna, pembaca sendiri direct. Tapi kalau contoh di Frankfurt, kalau di Frankfurt Book Fair ni, dia seperti orang kata the Mecca of book trade lah. Jadi selama 3 hari setiap Oktober tu, kebanyakan yang hadir di situ adalah eksekutif penerbitan, publishing director, editor dan rights manager. Jadi rights manager, bila kita kata rights manager ni, mereka ni yang ditugaskan untuk mempromosi dan menjual hak cipta buku. Jadi contoh, bila kata satu buku Dan Brown yang baru diterbitkan, Da Vinci Code. Jadi ejen dia
literary agent dia ni akan berada di Frankfurt dan akan bertemu dengan ramai orang dari seluruh dunia. Contoh daripada China, daripada India, daripada European sana dan sebagainya, Amerika Latin dan sebagainya, untuk melesenkan karya itu ke bahasa masing-masing. Jadi bila karya tu diterjemahkan ke bahasa lain, jadi peluang dapat royalty lebih banyak kepada penulis, dan penerbit juga mendapat pendapatan selain daripada pasaran utama dia lah, yang buku yang dia terbit tu. Jadi game ni biasanya dimainkan oleh kebanyakan penerbit-penerbit besar. Mereka ada rights manager mereka sendiri yang 24 jam dedicated untuk menjual dan mempromosi karya-karya mereka. Kalau di Malaysia ni sebenarnya ada beberapa agensi hak cipta. Contoh seperti ada Linda Linggat yang dia fokus kepada kanak-kanak. Kemudian Hafiz ada kat sini. Hafiz Rimau Rights dia pun mempromosi karya fiction. Kemudian seperti saya sendiri, saya menubuhkan Bukonomik Asia. Saya banyak kepada buku-buku non-fiction dan juga buku akademik sekarang ni lah. Jadi tugas literary agent ni untuk menjadi agent kepada penerbit untuk kita promosikan hak cipta buku ini. Kita tak jual buku, kita jual hak cipta. Jadi contoh bila saya pergi ke Indonesia, saya jumpa dengan penerbit Indonesia, kita akan tawarkan sama ada dia nak terjemah ke bahasa Indonesia, ataupun kalau buku tu biasanya Indonesia mereka akan terjemah lah. Kalau di Singapura tu kadang-kadang mereka nak reprint right. Jadi buku bahasa Inggeris yang sedia ada tu, dia kata dia tak nak buat apa-apa, dia cuma nak reprint je untuk pasaran dia, mungkin dalam 1000 naskah dan sebagainya. Itu pun boleh. Jadi bila kita dah lesenkan karya tu, mereka berhak untuk terjemah ataupun cetak dan sebagainya di negara mereka ataupun di kawasan geografi yang kita dah luluskan, penerbit asal yang memiliki right itu luluskan. Jadi ia boleh diterbitkan semula dalam bentuk yang baru. Jadi itulah perdagangan hak cipta secara kasar lah. Dan biasanya kalau strategi kita ni, kita ada beberapa pasar yang besar. Contoh di China untuk pasaran bahasa Cina. Kalau di London untuk pasaran bahasa Inggeris, London Book Menarik. London Book Fair. Kemudian kalau di Frankfurt tu adalah biasanya agak umum lah, Frankfurt agak umum. Kemudian kalau di Sharjah dan Abu Dhabi tu untuk pasaran Middle East, untuk kalau kita nak jual ke bahasa Arab. Dan untuk Spanish ni sebenarnya di Mexico pusat ada di Pesta Buku Guadalajara di Mexico tu adalah pusat untuk bahasa Spanish. Jadi biasanya rights manager ni dia akan tahu jadual Pesta Buku seluruh dunia. Kemudian mereka tahu kat mana nak pergi dan siapa yang mereka target. Penerbit buku Spanish mana yang terbesar yang biasa ambil buku fiction ataupun non-fiction. Jadi biasanya rights manager ni akan buat homework sebelum dia pergi. Dia tak ada kata terus bawa, terus kata nak jumpa penerbit nak jual hak cipta. Biasanya dia tahu penerbit yang dia nak jualkan hak cipta tu, penerbit tu memang dah sedia terbit lebih kurang buku yang sama dan yang dah ada track record yang sama. Jadi bila kita tawarkan buku yang jenis yang sama, jadi mereka dengan mudah akan menerima tawaran kita. Kalau penerbit fiction, kita cari penerbit fiction. Kalau penerbit non-fiction, kita cari penerbit non-fiction. Kalau akademik, kita akan cari penerbit akademik. Jadi itu akan memudahkan kerja untuk kita melesenkan karya kita. Setakat ni, rakan dagang untuk pedagang hak cipta yang terbesar dengan Malaysia adalah Indonesia. Kemudian China dan juga Singapura. Singapura mungkin sebab kerana akademik, buku-buku akademik. Indonesia sangat banyak. Setiap tahun saya rasa lebih daripada 50 judul yang bertukar tangan antara penerbit Malaysia lesenkan hak cipta daripada Indonesia ataupun penerbit Indonesia lesenkan hak cipta daripada Malaysia. So saya rasa setakat tu kot pengenalan tentang perdagangan hak cipta.
Iman nak tanya satu soalan dekat saudara Hasri boleh? Saya rasa silakan, Matt. Saudara Hasri, macam mana Boleh, terima kasih. Dan juga satu... Boleh, sila terus. Saudara Hasri, ayat terakhir yang saudara cakap pasal apa rakan dagang dalam industri buku ni, boleh tak ceritakan sedikit apa industri apa yang terjadi sebenarnya? Sebab apa yang saya nampak bertukar tangan ni daripada Indonesia tu macam mana? Kepada Indonesia tu macam mana? Saudara Hasri. Okey, kalau daripada Indonesia tu, kebanyakannya penerbit daripada Malaysia ni melesenkan dia kadang-kadang dia tak terjemah, kadang dia dapatkan hak untuk menjual di pasaran Malaysia buku original dalam bahasa Indonesia. Ada yang mereka terjemahkan ke bahasa Melayu, jadi mereka melesenkan karya daripada Indonesia. Dan ada banyak juga sebenarnya buku-buku agama. Bila kita saya compare note dengan IKAPI banyak buku agama daripada Indonesia dah dilesenkan dan diterbitkan di Malaysia. Kalau daripada Malaysia ke Indonesia pula, kebanyakannya buku adalah buku akademik daripada penerbit universiti. Sebab ada beberapa kes kita ada kajian yang lebih ke depan lah dalam bentuk buku-buku ilmiah dan sebagainya, dan ada universiti Indonesia yang membeli hak cipta dan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. So saya rasa itulah yang perdagangan dua hala antara Indonesia dan Malaysia setakat ni. Baik, thank you tuan. Iman, saya rasa kita buka pada soalan lah. Sebab saya tengok yang tadi saudara Hilal dengan saudara Faiz tu seronok topiknya tu. Saya rasa ada berlaku kesenjangan masa. Macam apa yang saya cakap, dia lambat sikit keluar. Betul lah. Saya buka je soalan. Betul. Saya buka je soalan. Korang kalau nak ada soalan nak tanya, boleh angkat tangan tau. Nanti Iman akan approve. Iman pakai TM ke Iman? Kepada siapa yang nak tanya, saya minta maaf sebab ada masalah teknikal. Tapi siapa yang nak tanya, boleh request jadi speaker. Okey, Hilal, Faiz dengan saudara Betul. Hasri. Terima kasih Bapak Faiz. Saya minta maaf, dia lambat sikit masa ni. Aduh, lambat. Lambat banyak internet tu. Lambat banyak. Pakai Internet Explorer. Saya tengah tengok data budaya membaca daripada China ni, rupanya diorang punya budaya membaca tu rendah juga Purata orang China membaca tak lebih 5 buku setahun. Kemudian mereka ada, diorang terbagi kepada 3 jenis pembacaan buku. Satu, baca buku fizikal, iaitu kulit buku yang kertas. Kemudian mendengar buku, listening. Kemudian nombor 3 adalah seperti digital, buku digital seperti PDF, apa lagi? Kindle. Kemudian apa yang saya baca dekat website ni, katanya orang China lebih suka membaca buku how to. Macam mana nak jadi cantik, macam mana nak diet, macam mana nak main forex, macam mana nak invest dalam hartanah. Dia lebih banyak buku-buku seperti itu. So ini mungkin boleh bagi sepatah dua kata tentang industri di Malaysia pula. Berapa purata bacaan buku orang Malaysia, dan di masa mendatang macam mana dia punya situasi. Siapa jawab ni? Tak kisah kot, Hilal ke, Hamzah ke, Hasri ke. Tuan Hasri tahu kot. Saya tak tahu. Saya hanya boleh share yang pernah Kutu Buku buat kajian di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Waktu tu tahun 2018 kot, kalau tak silap saya.
kita ada buat kajian, pengunjung-pengunjung yang masuk tu kita ada questionnaire, kita tanya buku-buku yang diorang minat, apa semua kan, kuasa beli dan sebagainya. Jadi waktu tahun 2018 tu kali terakhir kita buat kajian tu, kita dapati yang paling banyak membaca adalah buku-buku komik. Buku komik adalah yang paling popular. Even bila kita tengok responden umur lebih daripada 20 hingga 30 tahun pun mereka masih baca buku komik. Kemudian yang kedua adalah buku-buku agama, dan ketiga baru buku novel. Jadi itu yang berdasarkan kajian tu lah tahun 2018. Ya, responden kita adalah seramai 6,000 lebih responden lah. Menambah sikit kepada Cik Asri punya jawapan tadi. Pustakaan Negara pernah buat satu survey. Kita paling kurang kita baca tak sampai 15 buku setahun. Maksudnya kita dari segi peratus tu kita lagi banyak lah daripada China. Tapi 2019 saya pernah buat satu study pasal macam mana masa tu tak payah cerita lah, cuma masa tu kita pernah ada usaha untuk kita nak jual buku-buku kita dekat China, dan kita bahkan pergi ke Beijing masa tu. So kita buat study sikit tau, macam mana kita nak masukkan buku kita di sana. Buku kita dah ada dekat sana, TBM ada banyak buku-buku yang masuk dekat sana. TBM dengan DBP khususnya melalui Datuk Goh tak salah saya, dekat melalui satu yayasan dicuba untuk translate. Bahkan kita pun dapat banyak daripada sana, copyright daripada sana juga. Cuma dia tidak meluas, dia tidak berlaku secara aktif dan dia tidak mendatangkan hasil yang memuaskan. Kita tak nampak benda tu berlaku dan dia tak meriah. Cuma saya perasan kita masih sangkut dekat penjualan tentang buku sahaja. Sedangkan saya setuju apa yang Mac cakap tadi. Sedangkan di China, dia buku fizikal itu bukan apa yang mereka kejar. Saya perasan dekat China, bahkan ini yang sebut oleh Alibaba sendiri, dia punya study kan, dia kata dekat sana orang mencari idea. Jadi dia idea secara interaktif itu lagi mereka kejar lah. Sebab itu e-book, interactive books lagi laku daripada physical books. Dan menyebabkan bahawa orang tak membeli buku tu secara fizikal. Orang beli kerana idea-idea yang bersifat instant idea. How to do this, 10 ways to get rich. Jadi itu adalah cara dekat sana punya industri bergerak lah. Dan itu menyebabkan kita hantar buku kat sana dan kita tidak pernah berjaya untuk tackle masyarakat sana walaupun mereka ada population yang sangat ramai. Sebab kita tak betul-betul masuk ke dalam apa sebenarnya selera pembaca di sana. Kalau kita nak discuss tentang berapa buah buku, mungkin kita boleh menang. Tapi kalau kita nak discuss tentang berapa banyaknya pergerakan ataupun orang kata apa perkongsian idea yang aktif bergerak di sana, dekat e-book, dekat interaktif punya book, bahkan dekat WeChat tu siap ada macam-macam lagi, entah apa benda tadi orang duk share tu kan. Betapa banyaknya idea tu bergerak, kita kalah. Sebab dekat sana tentang idea tu lagi banyak bergerak lah. Itu pada pandangan saya lah. Sebab itu masa tu kita dah stop, kita dah pening. Macam mana kita nak convert kita punya kekuatan konten buku kita kepada benda yang kena dengan selera pembaca di sana. Itu start dekat situ lah. Dan itu pandangan saya lah. Mungkin tak menjawab sangat, tapi saya rasa itu adalah masalah yang paling ketara lah. Saya tengah browse China punya Shopee, Taobao.com. Saya nak buat percubaan. Dengar ke suara saya? Okey Rahman. Okey. Ni dah on time Ni on time. Ya. Okey. Ni U-Mobile punya internet ni. Kalau siapa kerja U-Mobile boleh tolong Cak Ni pasal dah masalah ni. Saya duduk terjenang. Okey, pada siapa yang berada dalam bersama ruang ni, kalau anda nak tanya pun anda request saja, saya akan approve. Saya perasan ada Kiri Daren, David Blofal pun ada. Nak respon something. Okey, sila. Silakan. Ya Mac, tadi you were saying? Okey. Saya tengah Taobao China macam Taobao macam Shopee lah. So saya key in keywords buku. Mac pun dah masalah internet ke? And then kita bagi 10 saat dia punya jurang masa dia. Jualan berpuluh-puluh ribu adalah banyak daripada kategori buku kanak-kanak, cerita, buku kanak-kanak, komik, kemudian matematik dengan sejarah sejarah China untuk kanak-kanak. Kemudian buku self-help
yang paling banyak terjual adalah berhenti membenci diri sendiri. So dekat China self help antara yang paling laris lah. Yes. 10,000 unit terjual dalam masa sebulan. Self help. Wih, maksudnya satu. Wih. Kemudian yang lain-lain tu yes. Okay, saya habis dekat situ je. Okay. Nampak Iman tu dah sangkut lagi kerana you mobile. Kalau ada kalau ada siapa-siapa nak tanya, just angkat je tangan kot. Harapnya sampailah ke Iman tu. Sila. Saya rasa ni tengah okey ni. Iman, Dengar? ada soalan masuk dekat DM aku lah. Aku bacakan Dia orang tanya kepada Mac. Itulah patut tanya dekat Iman, dia host. Sila. Okey. Soalan daripada Ilham Hakimi. Maaf nak bertanya, adakah penerbit main harga juga untuk menjual buku? Dan adakah ia akan memberi pengaruh turun naiknya sikap cinta membaca dalam kalangan masyarakat? Soalan kedua, KPI atau data pembaca purata setiap negara adakah diukur melalui bacaan buku maya atau buku fizikal? Habis. Wah, soalan ni memang betul-betul teknikal lah. Memang pergi benar industri betul lah. Saya masih duk ingat kata orang kata-katanya tentang idea, kenapa kita kena baca buku, kenapa kita kena beli buku. Follower saya power-power bang. Wah. Pertama, masa kita buat survey tu, yang menjawab kepada soalan nombor 2 tadi kan. Masa kita buat survey tu, kita tanya soalan-soalan yang berbentuk. Cik Asri mungkin boleh terang kalau PKB punya survey macam mana. Kita memang tanya soalan general je, berapa banyak buku yang dah dibaca. So, dia tidak terhad kepada buku fizikal. Bahkan dia juga terhad kepada buku e-book ataupun buku yang bukan fizikal lah. Tetapi itu jelas, hanya kerana jelas, soalannya itu jelas, iaitu buku sahaja. Kita tak bicara tentang, sebagai contoh, tentang orang kata apa, majalah. Kita tak bicara tentang buku-buku yang nipis sifatnya kan. Zain sebagai contoh. Kita tak bicara tentang itu. Kita masih lagi bicara tentang buku. Sebab itu pun pada saya memang tak, itu bukan yang latest lah. Dan selepas itu Pusat Negara tak buat lagi kan Cik Asri kan. Dia tak ada dah kan yang latest daripada itu kan. 2014 kajian interim. Yeah. Kajian interim itu yang latest. Kemudian pasal buku 2018 ke Cik Asri? Ke 2016? Saya rasa tak ada kot. Tak ada. 2014 tu kajian interim yang lebih dalam lah. Kemudian yang lain tu hanya soal selidik je. Cuma kita boleh tengok tentang perubahan budaya itu, culture mobility itu melalui jumlah buku yang terjual. Dan menurut MBKM ni nanti mungkin nanti kita kena jemput Cik Khair ke kan, ni pemain-pemain lama ni, daripada segi jumlah buku dijual itu menaik dengan tinggi lah. Maksudnya kita punya buku tu orang beli banyak kali. Cuma kita masih lagi belum capai kita punya sasaran untuk terbit buku, untuk ada buku sehingga berapa ratus ribu. Untuk capai sasaran kita masih lagi belum capai, tak silap saya. Melainkan kat sini ada Hafiz ada, Hafiz Latif ada, tak tahu macam mana kita dah capai ke belum. Alah, tak jadi speaker, jadi listener pula Abah Hafiz. Harap request lah jadi speaker, kita boleh sembang sikit. Ini mungkin orang yang uruskan kita punya World Book Capital, kita punya kota buku Kuala Lumpur sebagai kota buku punya sekretariat kan. Kita ada target kita sebenarnya, kita nak capai berapa jumlah buku kita nak terbit satu tahun. Dan saya tak rasa kita dah capai lagi lah. Itu setakat ni jawab kepada soalan tu. Soalan nombor 1 tu apa tadi Matt? Pasal potong harga. Tentang harga. Tak, itu setakat ni saya perasan kan. Buku ni saya perasan ini pada pandangan saya lah, penerbit kecil kan. Kami pun tak berani nak main harga sebab dia dah macam ada satu rule, harga buku mesti 20 ke atas. So kalau nak main pun dia kena ikut, dia kena tengok dari segi ketebalan buku tu. Cuma saya perasan ada yang jual buku lebih daripada tu. Yang mana buku tu dia sebab harga buku dia sangat bergantung kepada kos kita cetak apa semua tu. Dan yang paling penting dia bergantung kepada kekuatan idea dan juga penulis tu lah.
Itu. Betul. Tapi ada orang buat owner jual buku RM10 apa semua tu, itu selalunya buku yang dijual dengan harga yang murah tu adalah buku-buku lama yang nak dihabiskan lah. Tapi buku baru tak ada lagi orang buat kerja macam tu lah. Setakat ni saya tak pasti ada ke tak orang buat kerja macam tu. Saya pergi setakat ni tak ada lah. Dan cuma masalah di Shopee ni, ini cerita masalah di Shopee ni plagiat Lanun. Dia buku Hamka kami jual kan. JT jual buku Hamka. Buku famous kan buku Hamka. Sehari je buat kerja, dia boleh tangkap gambar semua buku tu, dia boleh upload e-book. Esok tu dia boleh jual dengan harga RM8, RM10. Punya kerja dia tu kan. Dia punya kerja tu. Saya tak tahu kalau Abang Hilal pernah mengalami nasib yang sama. Pernah? Nasib baik. Itu nasib baik kami ada hubungan kuat dengan Shopee. Bolehlah WhatsApp terus. Kata ni dah ni. So diorang terus report, ban ke macam mana tak tahu. Itu kata ya Allah, nasib kita ada hubungan dengan Shopee tu. Tapi isu plagiat dan isu kopi secara haram ni Lanun dekat Shopee ni serius sebenarnya. Saya ingat beberapa orang daripada Mambopa banyak kali bising tentang benda ni lah. Sangat serius lah. Banyak buku dijual dengan salah sebab diorang tangkap gambar. Dan Shopee setakat ni tak ada lagi rule ataupun guideline untuk macam mana dia nak filter, macam mana dia nak automatic buang. Itu tak ada lagi lah. Weh, teknikal ni malah ni. Ya Allah ya Tuhan. Saya nak tambah satu berkenaan dengan harga tu. Biasanya kalau macam penerbit besar kan, contoh pengalaman saya di Pearson, di Oxford University Press apa semua, kita memang dah ada gross margin yang tetap. Jadi bila kita dah tolak semua harga cost editorial, cost illustration apa semua, cost cetak dan sebagainya, jadi penerbit akan menetapkan harga berdasarkan kepada margin harga. Yang ni memang teknikal jugalah. Jadi dia ada P&L, kita panggil P&L, profit and loss. Jadi untuk penerbit besar ni dia tak boleh rendah daripada 30% dia punya margin tu. Setelah tolak trade discount dan sebagainya. Jadi kalau kata main harga ni biasanya jarang penerbit akan main harga. Biasanya kita dah tetapkan harga, dia dah ada dalam sistem dah. Biasanya kalau yang main harga ni biasanya kadang-kadang pengedar ataupun penjual yang sebab masing-masing nak rebut jualan, jadi mereka yang akan tentukan harga sebenar kat pasar dan sebagainya. Tak tahulah macam mana yang tu. Tapi kalau dalam pasaran yang tertutup seperti di perbekalan dan sebagainya, memang perang harga sangat sengit. Bila kata satu library minta 2-3 pengedar untuk buat quotation, jadi perang harga biasanya ada kat situ. Jadi itulah yang saya nak share daripada pengalaman penerbit sebab melibatkan yang saya... volume order tu kan. Jadi kita pun nak kena fight. Macam main tender juga, Mac. Jom kita fight. Saya nak masuk sikit bab harga tu. Kalau saya sebagai penerbit kecil lah kan, penerbit sendiri, saya bukan kira ikut persen lah, tapi kita dah tahu dah harga buku kita tu on average modal dia berapa. Jadi kita dah tahu minimum harga yang kita boleh potong. Sampai takat tu je. Sebagai contoh, kalau saya paling rendah saya akan letak buku saya harga RM15. Kalau saya jual harga asal RM30, paling kurang saya akan diskaun 50%. Itu pun untuk sampai kat situ tu harga RM15 tu ada situasi-situasi tertentu. Sebagai contoh, dia beli 19 jodol karya saya kan. Kan tadi ada 19 jodol. Dia beli seluruh 19 jodol tu serentak. Dapatlah harga combo. Kalau kita bahagikan 19 tu, satu buku jadi RM15, lebih kurang lah. Itu pun jarang lah berlaku. Jadi benda tu bukan pada saya, bukanlah main harga, tapi kita tak potong saja-saja benda tu. Itu strategi jualan kita lah. Cuma kadang-kadang ada orang sebab dia tak ada strategi berniaga, jadi dia main bila buku dia dah tak terjual, dia potong je harga macam tu. Padahal buku baru, tapi sebab buku tak ada siapa beli, dia potong je, jual RM10, RM5. Jadi benda tu sebenarnya pun bagi impression yang buruk lah kepada industri buku kalau ada orang buat macam tu. Harapnya tak ada lah orang buat macam tu kan. Tapi kalau saya, kita ada baseline harga sebab kita tahu dah harga kos buku kita berapa. Dan kemudian kita atur harga tu dalam bentuk combo-combo tertentu. Jadi diskaun tu orang bukan dapat dengan orang panggil murahan. Diskaun tu orang dapat kerana
dia beli banyak ke, macam tu. Jadi secara tak langsung orang akan, macam tadi cakap, kalau kita main harga, adakah akan membantu orang minat membaca macam ni tadi kan. Kalau saya, audiens saya kebanyakan masih ada banyak golongan remaja tau. Jadi diorang ni tak banyak duit sangat, golongan remaja ni. Jadi memang kalau kita buat combo-combo ni, yang beli ramai remaja. Sebab pada diorang berbaloi beli masa ada combo, sebagai contoh lah kan. Jadi win-win situation lah. Saya masih untung sebab orang beli banyak, kadar yang banyak. Pada masa sama, ada golongan yang sebelum ni tak dapat beli sebab mahal, akhirnya dia dapat beli sebab kita buat harga yang cantik-cantik ni. Kalau macam saya sekarang, strateginya sebulan sekali akan ada seminggu atau 2-3 hari yang saya akan bagi harga special yang macam tu. Jadi itu strategi saya lah sebagai peniaga Swaterbait, insyaAllah. Boleh saya tanya satu soalan? Boleh. Sila. Iman punya internet agak slow Itulah. tau. Saya agak over kejap. So, selamat petang atau malam kepada saudara Iman, Abang Asri, Abang Hilal, and then Bro Hafiz, Bro Mac. Okay. Saya nak tanya kepada saudara Hafiz. Bro, susulan berikut pengumuman PKP tadi, saya sebenarnya tak ada pengalaman dengan PKP 1.0. Macam pengalaman PKP 1.0, sekarang kan PKP 4.0 kan. Okay. So yang boleh tak ceritakan sedikit pengalaman pada bulan Mac lalu, Mac, April. Saya masih ingat lagi saya membeli buku dari JT and then memang pengantaran dia melalui Grab. So pembukaan kedai semua macam mana bro masa tu? First 2 weeks tutup ke, atau boleh tak cerita kisah JT masa PKP 1.0 tu? Wah. Betul-betul boleh jadi template lah. Sebenarnya tidak sebab dia macam pengalaman lah. Kita pun kena bersedia from Tuesday kan. So itulah. Sebab dia tidaklah buku berita fizikal baik ni susah sangat sikit. Kiri. Dia tidaklah berita baik sangat. Memang first 2 week tu kita memang kena short sebab dia memang tak bagi langsung. Sebab macam saya cakap tadi lah, dia bukan essential. Jadi kita tak boleh nak operate. Maksudnya sebab buku kan melibatkan packaging, yang kita kena hantar orang untuk pergi packaging buku kita. Kemudian nak kena panggil, nak kena set appointment untuk deliver apa semua kan, untuk rider datang apa semua. Jadi dia melibatkan pergerakan fizikal apa semua tu. Jadi tetap kita tak boleh. Cuma awal-awal tu kita buat apabila kita mula start, bila dia benarkan buka sikit tau. Kita request dia benarkan kita mula buka sikit. Tapi dia hanya limitkan berapa je pekerja, dan waktu tu ada 2 orang saja tukang package buku, dan kita tak expect kan? Kita tak expect pun yang akan ada banyak order. Tapi sebabkan yang lain tak tahu buat apa, memang semua fokus jual buku, promote buku. Jadi 2 orang ni tukar-kanting. Syok sekali dengan CEO. Dia sebab rumah sebelah kan. Jadi dia je lah yang boleh. Jadi waktu tu kita tahulah bahawa demand masih tinggi. Semua lepas pada tu, bila dia buka lagi sedikit ruang, barulah kita boleh. Sebab tu sekarang tadi pun saya ada message Cik Khair, saya minta supaya kita push lagi sikit supaya at least industri buku dikategorikan sebagai essential. Sebab kita tak pernah jadi pusat penyebaran virus ke apa, sebab kita memang limit kan, kita limit. Dan kita boleh buat SOP supaya kita tak jumpa pun rider tu, kita just letak depan pintu kedai ke, dan rider ambil ke macam mana kan. Normally kita buat macam tu kan. Tapi kita masih lagi terhad sebab itulah. Sebab tu saya jangkakan paling secara realistiknya, saya jangkakan kalau total lockdown ni betul-betul dijalankan, maksudnya kita tak boleh jual buku lah. Kita tak boleh jual buku langsung. 2 minggu, 3 minggu kita akan sangkut sikit lah. Dan kita memang tak ada sale lah. Memang sale kita akan sangkut, kecuali macam alhamdulillah, macam saya dah fikir benda-benda macam ni. Saya minta semua sale kita tadi, semua buku kita available secara e-book. Itu je cara je sekarang ni. Walaupun dia tak akan dapat sale yang macam mana kita expect yang kita dapat setiap bulan, tapi sekurang-kurangnya kita ada sale. Dan kurang-kurangnya kita tak potong gaji staff, dan staff kita dapat lah makan. Itu benda yang kita yang JT sendiri tengah buat lah. Dan walaupun e-book bukanlah satu benda yang sangat famous di Malaysia, di tanah air kita, sebab orang tak sangat layan sangat e-book ni, tapi at least kita ada benda yang kita boleh jual, walaupun kita tak boleh datang ke kedai dan package buku.
Mungkin itu adalah step yang perlu dibuat selepas ni kot, Kiri. Try untuk push kepada ibu supaya at least ada penjualan tu. Saya rasa Abang Hilal dulu ni jual ibu kan. Mungkin pengalaman walaupun tak tahulah macam mana sales, tapi sebab Hilal Ashraf mungkin lain kot dia punya pembaca. Tak ada lah. Tetapi ibu tu adalah satu cara untuk kita still operate kita punya business walaupun keadaan macam full lockdown macam ni lah. Tapi saya jangkakan 2 minggu first ni memang blur sikit lah. Tak apalah Kiri, kita balik rumah dulu. Kita Betul. rehat dulu. Sebenarnya terus terang saya rasa perubahan daripada SKU. Okay, dulu kalau kita buka Shopee account, okay, contohlah kita main Shopee je, WhatsApp tu pun boleh. Kalau kita main Shopee account, SKU banyak sangat. So kita boleh bawa balik ke rumah berapa SKU kan. Contoh dulu kita boleh ambil buku-buku few per publisher, and then SKU pun mungkin dalam 20 titles kan. Sebagai dropshipper. So sekarang 1,000 lebih judul, and then mungkin boleh fokus pada penerbitan lah, bawa ke rumah ke, sebab post laju masih berjalan seperti biasa. So worst case scenario, jual buku yang diterbitkan sajalah. Ya, Dan kos kena jaga and all that. Saya punya strategi untuk lockdown yang terkini ni adalah bekerja dari rumah. Maksudnya saya dah ambil stok bawa balik rumah. So Betul. kita dah kira-kira lah stok untuk dalam 2 minggu, tapi limit lah kan, tak boleh lah nak bernafsu besar. So mungkin ideanya adalah semasa lockdown ni ada promosi lockdown, tapi terhad kepada bilangan yang dah bawa balik rumah tu. Jadi semua gitulah. itulah bro, semua penerbit jadi influencer untuk 2 minggu ni. Itulah. Okay, Thank you so much. Saya sebenarnya kena bacakan satu soalan ni daripada Mac bagi kat saya soalan ni, sebab dia tak ada dekat tempat dia tu. Boleh saya nak kita pindah ke soalan lain? Boleh. Okey. Soalannya berbunyi, salam, nak tanya pasal buku. Adakah elok beli buku baru setiap bulan tetapi tak pernah hendak dihabiskan bacaannya, tetapi mesti ada nafsu nak beli buku baru? Adakah ianya memberikan keburukan kepada diri kita? Tamat soalan. Sundoku. Jawab abang. Saya jawab. Sebenarnya secara jujur kan, kalau saya nak jawab soalan ni, saya secara jujur, ni pun pertama kali lah kot saya cerita betul-betul dekat rakan-rakan yang peminat buku. Saya bukanlah bibliofil lah macam Iman tu, bukan. Jadi saya sebenarnya tak banyak buku yang saya betul-betul habiskan kulit ke kulit, macam bukan betul-betul membaca betul-betul hujung ke hujung. Tak banyak buku yang saya habiskan betul-betul macam tu. Jadi saya sendiri, tapi saya seorang pembeli buku yang rajin. Contoh Jejak Tarbiyah lah. Kadang waktu PBKL saya pergi booth Jejak Tarbiyah, saya beli ke 10 buku kan. Tapi buku-buku tu saya at least buat rujukan lah, sebab saya sebagai penulis tak nak kena membaca kan. Kadang kita tak baca kulit ke kulit, tapi kita cari isu-isu atau bab-bab, kita tengok apa yang menarik. Jadi kita baca tu, jadi kita akan baca sebelum dan selepas. Kalau saya at least macam itulah. Tapi kalau beli buku tak baca langsung ni, mungkin kena consider strategi macam mana nak membaca kot. At least lah kan. Kalau tak membaca sepenuh buku pun, at least jadi macam saya lah paling kurang kot. Kan, ada jadual lah untuk sentuh buku dan tengok apa kontennya at least kan. Tengok bab yang mungkin menarik untuk kita kan. Jadi mungkin kat situ boleh at least buku tu ada nilai lah. Tapi kalau ada orang kata tak membazir beli buku ni, sebab nanti macam saya pun, pengalaman saya beli buku. Jadi kadang-kadang hari tu tak baca, tapi nanti mungkin 3-4 tahun lagi, aku ada terbeli buku ni kan. Time tu baru nak baca. Jadi kadang-kadang ada situasi macam tu. Tapi bergantunglah kepada kewangan masing-masing. Kalau kita tahu kita bukan seorang pembaca buku yang tegar, pada saya, dan kewangan kita tak mengizinkan pula untuk kita ada banyak, yelah, kalau tak, mungkin kalau kita habis beli duit kat buku, makanan kita terganggu. Jadi kalau prinsip saya, utamakan yang utama lah sepatutnya. Kat situ kita kena tahulah realiti kita kan macam mana. Jadi itu pandangan saya lah, insyaAllah.
Hmm. Saya rasa macam Saudara Hilal tu yang membeli buku tu, saya rasa dia ni favorite. Kalau penerbit tahu, penerbit akan promote kat dia ni sebab dia suka beli sebab daripada suka baca. beli. Tapi kalau Dia- saya lah, saya cuma share. Kalau saya pembaca buku juga. Saya kalau beli buku fiction tu, saya cuba kasih habis. Kalau tak sedap baru saya akan tinggalkan. Fiction kalau biasanya saya baca sampai habis. kalau Tapi non-fiction tu non-fiction lah. memang biasanya saya tak habis, tapi saya akan simpan jadi rujukan. Bila saya tiba-tiba saya nak, saya akan cari buku non-fiction tu untuk rujukan. Ya. Saya ada 2 topi lah untuk menjawab. Sebagai penerbit, saya kata beli je lah buku walaupun tak baca. Sebab sebagai penerbit, kita tak tahu bila kita akan terbitkan lagi buku tu. Betul. Sebab kita akan ada satu masa buku tu kita tak akan terbit dah. Sebab buku ada expired date je. Dan bila buku tu ada expired date, maka buku tu tak akan diterbitkan lagi. Jadi rugilah bila tak beli buku tu. Dan kita pula penerbit kita bergantung kepada permintaan. Kalau buku tu kita tengok dia punya, walaupun kita dah cetak banyak kali, tapi tengok dia punya sale dah slow apa semua, maksudnya buku tu dah ada satu fasa yang dia dah expired dah. So kita kena cari buku baru kan. Jadi sebagai penerbit, saya rasa belilah buku. Sebab bukan senang kita ada kemampuan untuk beli buku. Membeli buku tu adalah satu kemampuan sebenarnya, bukan satu, sebab buku bukan keperluan kan, buku bukan needs, buku bukan makanan, buku bukan air yang kita kena beli hari-hari. Buku adalah kita beli bila kita ada duit lebih. Jadi bila kita ada ruang, kita ada peluang, kita belilah kan, bila kita ada rezeki. Tapi sebagai penulis, saya rasa macam cuba untuk baca buku, kerana membaca buku tu adalah satu proses yang menyeronokkan. Lagi seronok daripada membeli buku sebenarnya. Dia ada 2 proses yang berbeza lah. Mengumpul buku tu dengan membaca buku, enjoy membaca buku tu adalah 2 proses yang berbeza lah. Kita beli buku tu seronok sebab ada buku baru. Macam kita dapat benda baru je. Tapi bila kita baca buku, dia ada keseronokan yang kita kena buat ruang lain kot. Mungkin Discovery. Discovery tu. Saya nak bagi ruang sebenarnya dekat Abang Hafiz. Mungkin ada pandangan, ada jawapan macam mana? Alang-alang jadi speaker ni kan, saya pula tolong jadi host ni. Ada kat tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Assalamualaikum. Pertamanya saya tak berniat untuk bercakap apa-apa sangat sebenarnya tadi, cuma disebabkan tadi ada masalah masa kalau tak silap masa dengar tak suara? Masa Hafizul ataupun Iman ke ada macam panggil saya tadi. Kebetulan waktu tu ada technical sikit, saya ada masalah dengan mikrofon, jadi saya tak dapat nak respons dan dah tak ingat dah pun soalan tu apa. Cuma seingat saya sedikit pembetulan kepada Hafizul Faiz dan juga rakan-rakan yang lain yang mungkin sedang mendengar malam ni. Saya bukan sebahagian daripada sekretariat Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia. Saya cuma bukan. Saya hanya orang yang diminta untuk melibatkan diri untuk mengendalikan beberapa siri secara langsung dan beberapa hal berkaitan dengan perbukuan di Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia. Itu saja. Tidak menjadi sekretariat, tidak terlibat secara penuh dalam apa-apa saja perancangan yang dilakukan oleh pihak Kuala Lumpur Ibu Kota Buku Dunia. Itu saja sebagai pembetulan. Seingat saya waktu itu Hafiz sebut tadi. Tapi selebihnya saya hanya lebih mendengar. Cuma ni soalan saya bang, kalau tahu kita punya target nak capai berapa buku setahun tu asalnya? Di mana tu? Di berdasarkan KLWC ke apa? Kalau berdasarkan KLWC saya memang tak jelas yang itu. Minta maaf sangat Hafizul. Okey. Tak apa. Terima kasih. Okey, soalan daripada Iman, dia tweet sebab dia tak boleh nak tanya sebab internet. Dia kata siapa akan buat semakan kalau buku tu diterbitkan sendiri? Kalau contoh penerbit, kita ada editor, kita ada proofread. Kalau penerbit kecil ataupun penerbit sendiri, macam mana benda tu dibuat? Siapa yang edit, siapa yang proofread? Ini saya rasa Abang Hilal mungkin sesuai kot. Awal-awal dulu yang kita cari siapa yang suka rela lah, awal-awal dulu. Yang suka relanya Hafizul Faiz lah dulu. Karya pertama yang saya terbitkan dulu sendiri tu Hafizul Faiz yang tawarkan diri jadi editor. Terima kasih Hafizul. Tanpa saya tak boleh sampai hari ni lah. Saya tak ada kerja masa tu dekat UK, dekat Debra. Saya kata, mai lah saya edit. Yes, betul. So, awal-awal mungkin boleh lah kawan-kawan kan. Tapi nanti bila kita dah makin sedia, dah makin banyak karya kita kan. Mungkin kita punya setahun dah terbit beberapa karya. Pada saya, kita kena fikirkan pula lepas tu kualiti kan. Jadi betul. Kalau saya buat, pertamanya saya ada seorang editor yang walaupun dia freelance, maksudnya dia bukan in-house, bukan kerja dengan saya,
Tapi dia setia lah dengan saya. Setiap karya saya sekarang memang dia yang jadi editor. Nama dia Puan Liana Omar daripada kan. Puan Liana Omar yang jadi dia ni ada memang seorang editor profesional. Jadi memang dia yang akan check lah macam-macam lah jalan cerita, ejaan dan sebagainya. Tapi tak cukup setakat tu, saya tambah dengan pembaca percubaan. So saya ada pembaca kan, saya ada orang yang memang baca novel saya. Jadi saya tawarkan 10 orang dengan hadiah novel percuma lah. Jadi kalau jadi pembaca percubaan tu akan dapat novel tu nanti bila terbit secara percuma. Jadi 10 orang ni kerja dia adalah untuk cari plot hole, salah ejaan, dia akan listkan apa semua. Jadi kat situlah saya dapat minimakan salah eja. Pun pengalamannya still akan ada jugalah salah eja tu. Jadi tapi insyaAllah sangat minima bila kita dah ada editor dan kemudian ada pula pembaca percubaan. Jadi itu yang saya buat sebagai penerbit sendirilah, dan saya rasa benda tu pun semua orang boleh buat walaupun bukan company besar kan. Sebab insyaAllah kita memang boleh upah orang jadi editor, tu dah satu. Kemudian kalau kita seorang penulis, insyaAllah kita akan ada pembaca. Tak semestinya kena ambil 10 orang, ambil 5 orang, 3 orang kan. Tapi at least ada pembaca percubaan yang suka nak support kita dan akan jadi proofreaders karya-karya kita. Jadi itu apa yang saya buat, insyaAllah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Ya. Saya Ali AJ. Saya nak tanyalah pada ahli di panel semualah. Okey, ni pandangan saya. Saya ada dengar Mac tadi. Mac Fahim kata dekat China dia ada juga macam dengar dari segi learning, maksudnya dia dengar melalui radio ataupun handphone ke PC ke kan. Okey, dekat Malaysia ni ada tak yang jenis buku-buku yang dikeluarkan dengan cara macam tu? Maksudnya dia setiap penerbit ke pengeluar buku dia ada bukan saja fizikal, dia ada satu suara. Maksudnya buku tu dia buat dalam ahli suara. Maksudnya seorang pun cukup lah. Maksudnya mungkin itu salah satu kita boleh orang kata buat satu lagi paradigma yang baru untuk apa? Kadang-kadang orang suka juga baca secara melihat kan. Ada juga orang suka mendengar sambil apa pakai earphone ataupun dengar secara terus daripada amplifier ke kan. So tak ada ke pihak-pihak tuan semua nak buat cara-cara macam itu untuk apa tambahkan lagi bukan setakat secara fizikal membaca secara melihat ataupun mendengar. Okey, terima kasih soalan yang baik tu. Saya rasa Encik Asri kot sesuai nak jawab. Ataupun ada orang lain yang nak jawab. Okey, saya cuba dulu. Dia biasanya kalau yang ni kita panggil audiobook. Kalau di Malaysia ni ada dua pengeluar e-book lah, audiobook. Telinga dan juga Nusantara audiobook. Nusantara buku kita Nusantara audiobook lah. Tapi semua kanak-kanak ke Cik Azri? Sebab saya rasa sebab kanak-kanak yang paling mudah setakat ni, sebab audiobook ni melibatkan kos yang tinggi. Sebab dia kena bayar orang yang membaca. Sebab yang membaca ni kena ada talent. Kalau macam kita ni, kalau kita baca, lama-lama orang dengar audiobook tu boleh tidur. Jadi dia kalau yang talent tu, kalau kita dengar contoh di US ni, ataupun kalau kita pergi Audible lah, audible.com tu, ada banyak buku-buku barat memang semuanya sudah di audiobook. Kalau kita cuba ambil yang free tu, kita cuba dengar, memang soothing lah, maknanya dia punya talent kan, suara dia sedap, cara dia baca, intonasi. Kalau buku tu buku horror kan, buku seram, memang betul-betul kita rasa seram dengan cara bacaan dia. Memang audiobook ni sangat berkesan dan dah sedang berkembang di seluruh dunia lah. Kalau kita tengok contoh buku Michelle Obama yang Becoming tu, Becoming Michelle, dia yang sendiri baca. Dia jualan audiobook tu lebih tinggi daripada jualan dia punya print book dia. Jadi itu salah satu contoh trend di mana audiobook semakin diminati lah oleh orang ramai sekarang ni. Orang sibuk kan. Nusantara ni daripada Perpustakaan Selangor ke Cik Sri?
Saya tak pasti, tapi memang dikemudikan oleh orang-orang Malaysia juga. Itu saya setuju dengan Tuan Nasri. Tuan Nasri kata yang itu yang audio apa yang Michelle Obama Ya, Michelle becoming dia Michelle Obama. dia sebabkan dia ada pengaruh, maksudnya dia ada macam dia ada macam apa orang kata dia yang buat buku orang lagi tertarik tau. Orang sebab kita tahu kalau contohnya Tuan Hilal kalau dia boleh buat secara cerita dia sebab dia yang buat cerita dia orang akan lebih attract, lebih rasa macam excited. Betul. Kita kena perubahan bila kita kena Suara tak bukan sedap. tak, itu lah. Ini pandangan lah. Kalau itu pun kalau ada itu salah satu promosi lah kan. Yalah. So kalau kita buat macam itu kita akan nampak ada apa lain pada lain. Itu pun kalau kita sebab macam nak tarik orang budak-budak memang senang kalau kita ni, tapi itu salah secara tidak langsung kita akan menarik ramai orang yang berkebolehan, berkemahiran untuk berminat dalam audio ni. Ada peluang di situ. Terima kasih. Menarik. Terima kasih idea cadangan Itu menarik sangat sebenarnya idea tu. I mean idea tu Abang Hilal boleh pakai idea tu sebenarnya untuk kanak-kanak sebelum tidur pasang audiobook abang tu. Maybe half an hour. So nice idea actually. Aduh. Tapi kalau berdasarkan kajian tu yang saya baca, audiobook ni dia popular di kalangan suri rumah di US. Sebab waktu mereka buat kerja rumah tu mereka akan mendengar audiobook. Dan golongan yang kedua besar tu adalah orang yang memandu lah. Bila dia memandu dia tak boleh baca buku, dia akan dengar audiobook tu sambil memandu traffic jam atau dan sebagainya. Okey, terima kasih Tuan Nasri. Saya ni Allah tiba-tiba jadi tempat orang bagi soalan pula. Ke macam mana? Hafizul ada banyak soalan ke? Tak apa saya tak ada. Assalamualaikum. Kejap lah kita ni Awan. Okey. Boleh tanya soalan? Boleh. Sila. Okey, tapi soalan agak banyak lah, ada 3, boleh? Boleh. Okey, sekejap. Soalan pertama. Sekejap, aku lupa dah tanya soalan kedua. Tak apa, saya bagi 2 soalan dulu lah. Soalan pertama, macam mana penerbit buku ni mengenal pasti prospek pembaca yang pelbagai dekat Malaysia ni, konteks dekat Malaysia lah. Okay, itu soalan yang pertama. Okay, soalan yang kedua, ni soalan ni khas untuk Encik Hasri lah. Lebih kurang sebab dia berkenaan dengan hak cipta tadi . Okay. Adakah menjadi satu kesalahan jika penulis sendiri dia cuba berhubung dengan mana-mana penerbit buku daripada negara luar untuk menerbitkan bukunya dalam bahasa lain tanpa melalui penerbit? Okay, saya ulang soalan . Adakah menjadi satu kesalahan kalau penerbit buku yang berurusan dengan penerbit dari negara luar untuk menterjemahkan bukunya sendiri? Okay, itu soalan kedua. Yang ketiga, boleh ingatkan semua soalan kan? Boleh. Okay. Yang ketiga, setakat ini dalam konteks industri buku negara kita ni Malaysia, apa cabaran yang paling besar sehingga merugikan penerbit buku itu sendiri sehingga menyebabkan dia gulung tikar? Okey. Soalan ketiga tu apa? Cabaran yang paling besar dekat industri buku negara kita ni sehingga menyebabkan sesebuah syarikat itu terpaksa gulung tikar, macam ada beberapa syarikat yang dah gulung tikar ni. Okey. Menarik soalan tu. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Cik Asri. Soalan kedua dulu ke? Boleh. Soalan kedua tu dia straightforward sikit. Sebenarnya memang penulis kalau dia dah sign kontrak dengan penerbit, biasanya penerbit akan jadi ejen sebagai wakil dia lah kalau dia ada pihak luar nak lesinkan hak cipta dia. Kalau orang persorangan pergi approach penulis tu, sebenarnya tak salah. Cuma biasanya penulis tu dia akan divert balik request tu kepada penerbit dia, untuk penerbit dia yang akan menguruskan negosiasi itulah, maknanya perjanjian dan sebagainya. Sebab penulis tu lebih suka kalau orang nak terjemah buku dia. Cuma secara prosesnya dia akan bagi balik pada penerbit dia untuk uruskan. Sebab penulis ni lagi-lagi kalau penulis tu penulis besar kan, macam Paulo Coelho dan sebagainya, dia tak larat nak layan seorang persorangan. Dia akan divert balik kepada dia, kata biar dia punya ejen lah yang akan uruskan. So itulah saya rasa.
Yang soalan pertama tu market kan. Apa jadi macam mana nak tentukan prospek. prospek kan. Kalau pengalaman saya lah berdasarkan penulis sedia ada kan. Sebagai contoh dulu bila saya start menulis dulu tu sebab karya Kak Fatimah Charaha viral. Jadi kat situ kita tahu waktu tu zaman tu perkataan viral pun belum popular lagi. Jadi Zaman tautan hati ke zaman? Ya betul yang Oh. kan apa tersebar lalu email berantai kan. Tapi bukan yang hantar kepada 10 kalau tak akan jadi apa-apa tu. So orang pergi waktu tu entahlah apa yang berlaku Saya pun tak pernah tanya kat Fatimah Charaha adakah dia okey karya dia disebarkan macam tu kan. Orang baca free je. Tapi bila tengok orang hype karya macam tu, jadi saya ketika itu tak pernah fikir pun pasal market ke apa. Sebab bila ramai dah orang bercakap pasal karya tu, kita secara automatik tahu genre tu ada orang baca. Jadi Masa sebagai tu abang dekat masih belajar kan masa tu kan? kalau yang peristiwa Kak Fatimah Charaha ni waktu tu saya masih sekolah menengah lagi. Dekat Matri kan? Yes. Wah. Waktu tu baru habis tingkatan 5. So dan saya memang start menulis lepas habis tingkatan 5 tu lah karya pertama saya, tapi cuma terbitnya bila saya dah tahun pertama di Jordan. Jadi macam tu. Dan lepas tu contohnya bila saya masuk ke genre aksi kan. Kita tengok karya Lord of the Ring. Kita tahu dah karya tu sangat popular sampai jadi filem. Jadi kita tak pernah terfikir market dia macam mana sebab kita tahu dah memang akan ada orang baca. Kalau tak takkanlah sampai jadi filem. Jadi kalau kita ragu-ragu, kalau kita adalah orang yang jenis ragu nak pilih genre apa ke, kita tengok penulis market sedia ada kan, yang laris sebagai contoh. Apa genre yang tengah laris? So mungkin kat situ lah ada audience, memang akan garanti ada audience lah. Cuma persoalan selepas tu sesuai tak dengan kita kan nak menulisnya. So itu jawapan untuk soalan pertama tu lah. Betul, saya setuju. Saya cuma boleh tambah sedikit lah kot. Pada pandangan saya simple je, Awan. Tidak ada satu template untuk kita mencipta prospek kita sendiri. Maksudnya kita boleh mengikut arus lah. Kita tengok tiba-tiba orang bercakap tentang, orang menulis tentang tokoh, kita pun nak menulis tentang tokoh. Tapi sebenarnya itu semua adalah instant lah. Kita tak boleh nak ikut arus begitu sebab nanti jadi isu. Nanti kita tulis pun jadi tulis yang hanya sekadar mengikut arus. Kekuatan penulis bukan kepada mencipta prospek dia tetapi kepada mengetengahkan idea dia. Ada 3 benda yang kita kena consider sebagai penulis. Pertama, idea. Yang kedua, personality. Apa yang kita tu sendiri macam mana. Yang ketiga, marketing lah. Itu dalam jual buku. Tapi nombor 1 tu idea. J.K. Rowling tu 70 kali pergi jumpa penerbit. Tak ada siapa pun nak terbitkan buku dia. Sebab orang tak boleh relate idea tu dia nak sampaikan tu apa. Tapi kebetulan yang selepas berapa puluh kali tu akhirnya terbit buku dia, itu yang paling kaya sampai sekarang lah. Dan sebenarnya cerita yang sama pun kalau kita dengar daripada Mas Endah Hirata cerita buku-buku dia. Orang tak boleh nak relate idea buku itu apa pada peringkat awal tu. Tapi isunya bukan kita kena ikut apa yang orang nak tau. Isunya adalah apa idea yang kita nak capai pada peringkat awal. Idea kita tu idea apa. Itu nombor 1 lah kalau nak prospek. Kemudian tadi soalan nombor 3 adalah kenapa macam mana satu-satu buku, satu-satu company tu boleh lingkup. Penerbit boleh lingkup. Pada saya pertama, bila penerbit bukan lagi bila penerbit ni kekuatan dia ada 3. Pertama, penulis. Kekuatan dia pada penulis. Penerbit tak boleh hidup tanpa penulis. Itu 1. Kedua, idea penerbit tu. Ada penerbit yang tidak ada idea, jadi dia terpaksa recycle buku-buku lama ataupun dia terpaksa buat benda-benda yang sama berbanyak kali. Dia akan sangkut lah. Yang ketiga, marketing. So ketiga-tiga ni kalau dia rosak semua. Tetapi kalau technically, kalau realistically, kalau tanya saya, kenapa penerbit tu boleh berhenti? Pada pandangan saya setakat ini dan setakat kajian saya, penerbit boleh lingkup kalau cash flow teruk. Simple je. Sebab buku ni dia sangat melibatkan cash flow. Contohnya tadi Bahila cerita, kenapa dia buat pre-order dulu? Sebab dia takut nak bagi cash dulu. Sebab itu bahaya. Sebab kita tak tahu kekuatan pembeli dan dia ikut mood. Macam sekarang. Kalau kita nak jual buku sekarang, orang tengah mood panik lockdown ni, orang takkan beli buku. Kecuali tiba-tiba, kerajaan umum moratorium. Mungkin itu mood dia lain. Kita jual buku tu selepas moratorium tu, kita paling banyak kita boleh jual buku. Sebab orang tahu, aku berani, orang boleh beli buku. Sebab orang tahu cash dia tak sangkut kan. Itu antara benda yang paling bahaya lah. Dan kebanyakan penerbit pun sangkut sebab dia buat loan. Jadi dia tak boleh nak bayar balik loan tu.
Jadi Betul. menyebabkan bila tak payah bayar balik loan, bila dia cetak 1,000. Dia 1,000 cetak, mau tak mau berapa ribu dia kena bayar. At least dia kena bayar half. Kalau dia tak bayar half, dia buat credit term. Bila dia buat credit term, dia akan sangkut lah, dia akan kira hutang. Bila dia ambil buku tu banyak-banyak dan dia jual, dia tak sempat bayar balik sebab dia nak tunggu return tu lambat. Jadi bila dia nak cetak buku kedua, dia kena bayar dulu yang first tu. Normally macam tu lah kan kilang cetak. Dia akan minta dulu yang first invoice tu. Jadi ini adalah benda yang paling berhati-hati lah. Dan walaupun kita terbit buku sendiri ke apa ke, saya rasa tekankan cash flow. I think bukan buku saja, Mac mungkin boleh kongsi. Semua bisnes macam tu kot. Cash flow Betul. is the key lah kot pada saya lah kan. Pada saya. Sebab sangkut cash flow ni semua sangkut lah. Nak tambah ni, nak tambah. Sila. Sila, Mac. Apa yang ini soalan saya kepada Hafizul lah. Sebab Hafizul cakap jangan ikut arus. Itu timbul satu persoalan. Seorang penulis buku, seorang pengkarya, dia nak hasilkan karya dia sendiri atau dia nak hasilkan karya yang orang minat, yang ada market. Sebab macam kes J.K. Rowling tu, dia punya karya tu dia seorang shot sendiri. Sampai berpuluh-puluh penerbit dia pergi jumpa. Last dia jumpa penerbit yang boleh jadikan dia. So apa pandangan penerbit buku semua dan penulis buku? Nak menulis untuk kenikmatan sendiri atau nak menulis untuk buat duit? Wah, ini soalan menarik. Sampai situ je. Rahila kena tolong jawab. Sebab kalau dalam mindset seorang peniaga, kita nak buat duit. Betul. Tapi kalau mindset daripada seorang artis, kita nak berkarya. Sebab tu tadi waktu saya awal-awal jawab soalan tadi, bergantunglah apa kita punya matlamat kan, fokus kita. Kalau kita nak bina brand, nak berfikir dengan cara businessman, jadi mungkin tak nak kita kena consider juga market macam mana. Sebab kalau tak, macam mana bisnes nak survive kan. Tapi kalau kita orang yang sekadar nak kejar orang kata apa, minat kita, kita punya kesukaan kita, mungkin pace kita akan berbeza lah. Contoh macam J.K. Rowling tadi, dia tak ada urgency untuk karya dia nak diterbitkan cepat-cepat. Maka dia tak kisah berpuluh penerbit tolak dia tak kisah. Yang penting dia tahu idea dia seronok dengan idea dia. Sampailah dia jumpa orang yang suka dengan idea dia. So tapi ada orang mungkin benda ni dia masuk ke industri buku ni dengan mungkin keperluan nak survive, macam mana nak sara hidup dia ke, mungkin itu priority dia. Maka nak tak nak kenalah ada plan yang berbeza, plan untuk cepat buat duit. Jadi pada saya taklah salah. Bergantunglah kepada kita punya matlamat. Tuan Asri nak tambah boleh? Ya. Bagi saya tu yang soalan pertama dan ketiga tu dia ada kaitan sebenarnya. Satu yang prospek tu kan, bila kita dapat prospek, dan kemudian yang ketiga kenapa bungkus. Saya rasa salah satu sebab selain daripada sebab-sebab yang Tuan Hafiz tadi ceritalah tentang cash flow dan sebagainya, memang betul. Satu faktor yang penting adalah kerana penerbit tu tidak mahu berinovasi. Kan? Sebab apa? Contoh saya bagi kalau kata penerbit untuk anak-anak muda, buku-buku untuk anak muda. Lepas 5 tahun, anak-anak muda tu dah tak muda dah. Jadi dia dah bertukar, dia dah cara nak baca buku lain dah. Jadi kalau kita nak cari anak muda yang baru, anak muda baru ni pun lain dah dia punya perangai dah. Mereka mungkin dah tak nak baca dan sebagainya. Jadi itu masalah yang dihadapi oleh J.K. Rowling sendiri. Sebab pengikut Harry Potter dah berubah, dah dewasa dan sebagainya. Budak-budak baru sekarang ni dah tak nak baca Harry Potter dah. Jadi itulah sebab salah satu faktor penerbit harus berinovasi supaya mereka dapat sentiasa malah hijau lah dalam pasaran. Betul. Bila Tuan Asri cakap macam tu, sebenarnya saya buat strategi yang sama. Karya saya kebanyakan adalah macam berlatarkan watak-watak yang dewasa apa semua. Tapi saya terfikir sampai bila, macam mana kita nak, sampai bila pembaca saya sekarang akan terus membaca karya saya kan. Jadi kita kena dah mula fikir sebagai businessman, macam mana nak secure generasi baru untuk membaca karya kita. Sebab tu saya keluarkan trilogi Gelombang Baru.
kisah sekumpulan remaja bermasalah yang bermain yang merupakan pasukan bola tampar yang hampir nak dibubarkan. Jadi selain kerana kita nak sampaikan mesej kepada generasi muda, karya tu juga sebenarnya menjadi orang panggil orang kata apa, pengenalan lah kepada generasi baru yang lebih muda kan, sebab karya tu watak-wataknya remaja, jadi pembacanya akan ada pembaca saya yang umur 8 tahun, umur 9 tahun, 10 tahun yang membaca gelombang baru tu, menyebabkan insya-Allah saya yakin lepas mereka baca gelombang baru tu, mereka akan cari pula karya saya yang watak-wataknya lebih dewasa macam saga hero, hikayat dan sebagainya. Jadi itu pun boleh dipanggil mengikut market juga. Kan? Kalau kira macam tu lah. Jadi itu. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Okay, terima kasih. Saya tadi awal ni tanya soalan. Ya, boleh. Nak tambah 2 soalan lagi boleh? Boleh. Boleh kan? Minta maaf lah. Sebelum tu terima kasih lah kerana jawapan-jawapan untuk ketiga-tiga soalan tadi. Alhamdulillah, saya dapat apa yang saya perlu tahu. Okay, 2 soalan ni. Pertama, soalan yang ringan sedikit. Nak kata ringan boleh kot. Okay, boleh, adakah menjadi kesalahan kalau seseorang penulis itu yang sudah sign dengan mana-mana rumah penerbit, dia nak buat apa-apa event yang ada kaitan dengan buku tu. Contohlah, sebagai contoh, dia nak buat sesi pembacaan secara persendirian dengan rakan-rakan terdekat dia, ataupun contoh kalau dah genap setahun dia nak buat sambutan genap setahun satu-satu karya dia yang sudah diterbitkan. Adakah menjadi kesalahan ataupun penulis tersebut perlu meminta kebenaran daripada penerbitnya? Okay, itu soalan yang pertama. Yang kedua, sebab memandangkan sekarang ni dah masuk tahun 2021, saya berminat untuk tahu sejauh mana kempen Kota Buku Dunia 2020 mencapai matlamatnya. Okay, itu lah 2 soalan. Hello, Assalamualaikum semua orang. Ya. Saya rasa yang soalan pertama tu saya cuma respon sikit lah. Saya rasa memang tak melanggar apa-apa kontrak pun kalau penulis nak buat event sendiri dan sebagainya kan. Penerbit lagi duka. Tapi kalau penerbit, kalau dia libatkan penerbit, mungkin dia dapat sokongan yang lebih bagus daripada event dia. Dan juga dia biasanya penulis dia akan hormat lah penerbit, dia akan beritahu, dia kata dia nak buat event ni dan sebagainya. Kalau dia nak sponsor, memang penerbit lebih suka lah. Tapi memang dia tak melanggar apa-apa kontrak kalau dia nak buat event sendiri. Kalau saya tambah sikit daripada penerbit, Awan, simple je. Semuanya tertakluk pada kontrak. Kalau benda tu pada penulis perlu kepada pemahaman, pergi balik jumpa editor ataupun orang yang menguruskan dengan penulis, tengok dekat kontrak ada ke tak. Jadi baca kontrak betul-betul, dan kalau benda tu tak ada, maksudnya benda tu boleh dibuat, maka dibuatlah. Sebab itu hubungan di antara penulis dengan penerbit adalah key of the success. Sebab itu adalah penghasil produk kepada penerbit kan. So hubungan antara penerbit dengan penulis adalah key of the success. Tadi ada tanya macam mana satu-satu penerbit boleh lingkup. Antaranya adalah apabila penulis tidak lagi berhubungan baik dengan penerbit, ataupun penulis tak nak terbit dengan penerbit tu, dia tarik semua hak cipta dia, so penerbit tu tak adalah buku. So sebabkan hubungan itu, maka ini seronok juga kalau Hila cerita ni, tapi payah pula nak kena buka cerita lama kan. Kalau dia tarik balik semua benda-benda macam tu, maka habislah. Itu antara menjawab kepada soalan tadi lah, kenapa satu penerbit tu boleh lingkup. Dia antara sebabnya beginilah. Okey, soalan lain. Tapi soalan kedua boleh respon tak? Cik Hafizul. Soalan kedua kira macam Kota Buku Dunia 2020 sejauh mana mencapai matlamatnya? Itu Awan, minta maaf saya tak dapat data sebab saya bukan sekretariat apa semua. Saya tak pasti sebab saya rasa nanti diorang akan hantar report. Tapi kita dah habis dah. Patutnya bulan 4 itu kita dah pass kepada satu kota lain lah. Tbilisi. Yes. So saya tak tahu detail dia. Nantilah kita panggil sembang pasal benda tu lah. Okay, Simon. InsyaAllah. Okay, terima kasih. Sama. Nak bagi panggil share sikit lah yang pasal kata penulis nak buat event sendiri tu kan. Memang betul kena tengok pada kontrak. Sebab kadang-kadang kita biasanya penulis fiction ni, dia ada dia punya watak dia dan dia suka buat watak dia. Dia suka nampak watak dia hidup tau. So macam kes macam Hilal dia penerbit sendiri. Dia tak ada masalah macam buku baru dia akan datang, dia commission pada artis.
dan kemungkinan daripada situ dia keluarkan merchandise dan sebagainya, tak ada masalah. Namun kalau dengan rumah penerbit, kita kena kontrak adakah watak itu milik penerbit atau tidak. Jadi kadang-kadang dia akan timbul isu ni sebenarnya memang ditengok balik lah. Kalau contohnya kita dah tulis buku dan kita rasa watak tu perlu digambarkan atau ada keluar merchandise dan sebagainya, dan kita ambil inisiatif sendiri untuk pergi buat commission lah, dan mungkin kita jual postcard ke apa ke kan. Tapi kalau tiba-tiba penerbit dapat tahu dan dia kata dia rasa benda tu melanggar kontrak, sebab dia kata ini karakter kau dah tulis untuk aku, ni kira sudah melanggar kontrak. Jadi itu yang dia punya bahagian yang kiranya kena hati-hati sikit lah, sama ada apabila kita menghantar manuskrip itu, watak-watak dalam itu adalah kita serahkan kesemuanya kepada penerbit ataupun kita masih ada mempunyai rights lagi. Itu kena hati-hati sikit. Biasanya menjadi macam ni adalah apabila tulis fiction lah. Dan actually sebenarnya nak tambah sikit kepada, nak share kepada soalan yang soalan Mac kan. Tulis ni nak ikut nak ikut arus ataupun ikut sendiri. Dalam 2-3 tahun lepas saya ada pergi seminar ataupun talk daripada Puan Ainun. Rasanya orang-orang yang buku kenal lah Puan Ainun siapa. Dia mention terus terang, dia kata kamu penulis, kamu kena tulis ikut arus kalau kamu nak jadi kaya. Dia terus tulis macam tu. Kalau kamu ikut idea kamu apa semua, ya boleh kamu tapi tak boleh jadi kaya lah. Dia kata macam tu je, direct dia bagi tahu. Okey, mengupas kes J.K. Rowling, kenapa sampai 7 kali dia pergi ke rumah terbit tu dan tak lulus. Actually pada penerbit yang terakhir, orang yang baca manuskrip tu dia tak baca pun manuskrip J.K. Rowling, dia bagi pada anak dia yang umur 7 tahun. Dia bagi anak dia baca and dia tanya, how was it? Dia kata, no, best benda ni. Jadi penerbit kat situ dah tahu dia punya audience adalah umur anak dia. So dia, kalau siapa-siapa yang membaca, kalau perasan buku Harry Potter makin lama makin tebal. Awal-awal tu macam buku budak sekolah je. Macam memang exactly untuk orang-orang memang macam sekolah rendah lah. Dan pandainya J.K. Rowling adalah apabila watak dalam Harry Potter tu membesar bersama audience dia. Satulah benda tu, macam saya sendiri baca Harry Potter dan ketika itu buku nombor berapa tu macam memang sama umur lah. So macam rasa karakter tu dekat dan itu korang panggil apa, sentuhan magis lah daripada J.K. Rowling. Itu saya pernah saya nak kongsi lah. Nice. Okay, korang ada soalan ke? Sebab saya Allah izin ramai pula tanya kat inbox tu. Boleh saya bacakan soalan dia lah? Sila. Okay. Saya baca ni daripada Tuan Kausar. Dia nak tanya, soalan pertama, adakah budaya membaca meningkat sejak 10 tahun lepas? Mungkin Tuan Nasri ada data ke? Hafizul. Nombor 2, kalau ya, apa perubahan yang panelis nampak dalam masyarakat hasil kenaikan pembacaan buku? Okey, tamat soalan. Macam mana? Hafizul dengan Cik Asri ya, sila. Soalan pertama tu, adakah budaya membaca meningkat sejak 10 tahun lepas? Kalau kita nak share data tu, sebenarnya data tu biasanya perpustakaan negara yang ada data-data ni. Sebab mereka banyak menganjurkan event-event pembaca dan sebagainya. Tapi kalau dari segi data. Tapi kalau dari segi sale tu memang kebanyakan penerbit tu biasanya meningkat kan. Bila Buan Hafizul beritahu tentang jualan di Shopee dan sebagainya yang meningkat dan sebagainya, itu macam petanda tanpa data lah bahawa pembaca ni sebenarnya banyak dan meningkat dan pelbagai dah sekarang. Sebab ada pembaca dulu tak ramai yang baca buku terjemahan. Contoh bila kiri kan di Bibliofile ada terbit buku terjemahan. Tiba-tiba sekarang ni ramai orang baca buku terjemahan. Jadi itu petunjuk kita nampak dah banyak orang membaca sekarang. Tapi kalau nak kata data tu saya tak dapat bantu. Saya rasa jawapan tu dah padat dah untuk kedua-dua soalan pun. Kalau ya, apa perubahan yang kita nampak? Kalau saya, perubahan nampak dari segi jualan lah. Maksudnya macam
Macam sekarang, macam tahun ni, dari bulan 1 sampai bulan 5, saya tak ada karya baru. Saya belum terbit karya baru. Kalau macam tahun lepas, bulan Mac saya dah ada karya baru. Tapi sale saya bulan 1 sampai bulan 5 ni sangat Alhamdulillah lah. Jadi itu menunjukkan bulan 1 sampai bulan 5 ni bukan pembaca baru. Bukan pembaca lama, mesti pembaca baru. Ya. Kan? Jadi itu pun mungkin satu indikasi lah. Kalau saya boleh kata apa yang kita nampak kan. InsyaAllah lah ramai lah membaca tu dan meningkat lah. Bertambah insyaAllah. Betul. Okey, ini ada soalan daripada audiens juga, Irham Hakimi. Apakah nasib industri buku selepas 4-5 tahun akan datang apabila demand semakin tinggi untuk bacaan e-book dan kita tahu ia juga memberi kesan kepada kilang-kilang penerbit, pencetak dan pengedar sebagainya. Selain nasib, apakah persediaan pembekal, pengedar, pencetak untuk overcome hasil IR 5.0? Soalan tamat. Sudah. Lagi teknikal soalan dia. Boleh saya jawab soalan ni? Sila kini. Okey, sebenarnya bang, pembacaan buku memang meningkat, pembaca sedang meningkat, and then pada sekarang kebanyakan pembaca boleh kita katakan dari umur 20 hingga 35. Sebenarnya lebih daripada itu pun ada, tapi umur dalam lingkungan ni kan, mereka banyak spend. Mereka ada purchasing power yang sangat tinggi. Dan soalan atau isu e-book ni sebenarnya kita tak perlu takut sampai 2030. Okey, 2030 secara terus terang, saya rasa memang akan wujud satu masa di mana buku fizikal masih akan ada pembaca, confirm akan ada. Cuma dia kurang sedikit sebab kita belum menukar kanak-kanak atau yang umur 7 dan ke bawah menjadi pembaca tegar. Kita sebenarnya contohlah, kita sekarang dalam PKP kan, 1 sampai dah pergi PKP 4, PKPB semua ni, kanak-kanak selalu diberi phone, iPad dan sebagainya. Dan bro rasa budaya atau kanak-kanak yang membesar dengan digital ni, cara hidup digital, macam mana mereka lepas 10 tahun, 20, 30. So satu masalah psikologi atau masalah industri buku. Tetapi saya rasa we are safe until 2030. So mungkin 2030 umur-umur kebanyakan penerbit yang sekarang wujud biasanya mereka umur dalam 20-an, late 20s atau early 30s kan. Mereka dah umur 40s, 50s, mereka perlu mendengar pada staff atau marketing department pada waktu itu, di mana kebanyakan mereka adalah orang muda. Contoh, saya jadi umur 40s. Saya kena dengar kepada market dan marketing head yang muda pada masa tu. Saya rasa memang buku e-book akan jadi penting pada tahun 2030. Tapi untuk buat masa sekarang, tak perlu risau sangat lah. Tapi buku fizikal ni akan wujud sampai at least 50 years. Lepas tu saya tak berani nak cakap apa-apa lah. So itu je. Saya nak tambah sikit. Ini ahli AJ nak tambah sikit apa yang BB Lok cakap. Saya sokong apa yang Cik Kiri cakap. Tapi pencetak semua kena standby lah, kena bersedia lah. Dia jangan jangan ambil sama level. Sama juga konsep macam Nokia. Nokia dulu pun diingatkan dia boleh berkuasa sampai bila. Tapi sampai masa iPhone naik, dia tergelap. So pencetak kena bersedia, dia kena buat inovasi, dia kena fikirlah cara-caranya. And then kalau dari segi yang e-book tu, kalau ikut 2030 tu, itu dah kira lambat lah. Tapi siapa yang ambil dulu kesempatan yang awal, dia akan boleh jadi pionir. Maksudnya dia kena bertindak cepat. Jadi dia kena cepat masuk pasaran. Walaupun di fizikal dia ada, fizikal pun dia lepaskan. Dan dia kena ambil kira juga yang e-book ni. E-book ni pun salah satu pendekatan yang baru, inovasi lah. Dia kena adapt dengan inovasi ni. Dia lambat, dia pun akan tenggelam. Itu pandangan saya lah. Kalau saya nak tambah, kalau nak kata tak terjejas tu, saya rasa pun tak betul jugalah, sebab ada banyak jugalah pencetak yang dah mula tutup dan sebagainya. Kalau kita tengok trend lah, sebab konten tu sebenarnya masih sama, fiction, penulisan dan sebagainya masih lagi berlaku.
Cuma dia punya pergerakan medium tu dah berbeza. Ada yang masih bercetak, masih ada peminatnya. Kemudian ada audio, ada e-book, ada yang membaca secara blog dan sebagainya. Jadi saya rasa dia bergantung pada generasi juga. Kalau bila kita kata tentang digital native kan, maknanya yang budak-budak sekarang ni digital native, yang ni bila mereka dah membesar, mereka dah tak biasa kadang-kadang baca buku bercetak. Mungkin diorang dah biasa baca blog ke, baca thread ke dan sebagainya. Jadi konten tu akan berevolusi pada satu hari. Tapi saya rasa kalau kata buku akan pupus, tak mungkin akan ada, tetap akan ada. Cuma dia punya jumlah, tengoklah dia akan berpecah kepada beberapa medium. Menarik. Okay. Assalamualaikum. Okey, sambil-sambil dengar space ni, saya tweet dekat saya punya wall. Dan tweet paling tinggi adalah ayat daripada Tuan Hasri Hassan sendiri. Di Malaysia, buku komik paling popular nombor 1. Kedua, buku agama. Ketiga, novel. Saya dapat 38 retweets. Tuan Hasri Hassan, boleh kongsikan sesuatu tentang isu ni, perkara ni? Oh, ini sebenarnya dia berasal daripada kajian di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Waktu tu saya bersama Perbadanan Kota Buku, kita ada buat kajian gelagat pembaca di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Selama 3 tahun lah kita buat kajian. Dan kita minta responden untuk jawab buku apa yang mereka minat. Jadi 2016, 17, 18 memang mereka kata buku komik lah yang paling popular. Mungkin waktu tu penerbit-penerbit komik pun mungkin sangat aktif menerbitkan buku komik. Jadi itulah mungkin yang hasil daripada temu bual tu lah. Saya masih ingat tahun-tahun tu top 10 PTS nombor 1 sampai nombor 4 kena tapau dengan komik Tuan Aziz Salam. Wah. Kadokawa waktu tu pun Kadokawa telah membeli Gempak Star. Gempak Star ni penerbit komik yang besar, dan Kadokawa syarikat besar daripada Jepun membeli syarikat Gempak Star. Jadi nampak dia punya potensi pada waktu tu lah. Wah, menarik ya. Is it, adakah safe to say kepada pengkarya kalau nak buat duit dalam industri buku, buat komik? Adakah safe to say macam tu? Dia berdasarkan kepada trend sebenarnya. Sebab itu waktu 2 tahun lepas kan, 2-3 tahun lepas. Saya tak tahu tahun ni sebab kita tak buat kajian pasaran lagi. Mungkin shift dia dah berubah. Tapi mungkin ada betul juga faktanya apabila penerbit yang pandai baca trend dan terbit buku tepat pada masanya, mereka akan dapat ride the wave. Terima kasih Tuan Nasri, itu saja. Okey, rakan-rakan, saya terpaksa undur diri. Dah nak pukul 11 lah. Saya jenis tak boleh lewat sangat. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada host. Saya minta izin untuk undur diri lah. Terima kasih banyak. Saya minta maaf atas Terima kasih banyak, Bang. InsyaAllah. Tidur dalam keadaan total lockdown ya. Thank you bang. Thank you. Okey, Assalamualaikum. Selalu. Saya nak tanya Ali ni. Okay, ini penerbit buku ni ada dapat bantuan daripada kerajaan macam Finas. Finas dia lebih tolong kepada macam filman kan, dia bantu support, ada buat filem dia ada bagi sikit duit. Macam penerbit buku ni ada dapat bantuan daripada kerajaan ke macam mana? Sudah soalan ni makin lama makin panas. Cak tanya je. Kalau waktu PKP baru ni kita adalah subsidi tu kan yang umum kepada company tu. Tapi kita tak ada bantuan macam Finas, dia bagi geran perfilman. Kita buat satu filem, kita buat proposal, kita bagi bentang, kemudian kita pitch kita punya idea dan kita dapat geran tu, kita buat filem. Kan macam tu kan Finas punya style kan. Kita tak ada macam tu. Macam tu. Kita tak ada. Kita cuma maksudnya kita tak ada macam geran yang bersifat tahunan. Baru-baru ni semasa isu penjana, kerajaan ada bagi satu geran. Tapi dia diletakkan di bawah kesenian, di bawah main kreatif. Dia panggil geran kreatif apa benda tah, dan kita kena minta lah, tapi dia bukan bersifat berkala. Sebelum ni kita cuma ada loan sahaja, juga di bawah main kreatif. Maksudnya penerbit baru boleh buat satu proposal,
boleh beritahu apa benda nak buat apa semua, dan boleh pergi bentang pitch idea tu apa semua, dan dapatlah loan tu. Dan kebanyakan penerbit yang arus sebelum ini pun lahir banyak daripada loan itu juga. Dan kemudian loan tu dah tak ada, dan saya rasa loan tu masih available, bukan tak ada, masih available. Cuma saya tanya itu pihak MyCreative, loan ni macam mana? Loan tu diorang tak hebahkan sangat sebab ada banyak masalah, sebab MyCreative dia bukan bank, jadi dia tak boleh nak enforce untuk orang bayar secara berkala dan sebagainya lah. Jadi macam biasalah, kalau tak ada enforcement, masalah lah sikit pembayaran balik. Yang ada yang paling terkini adalah grant yang diberikan kepada penerbit tu pun di bawah satu bahagian saja, itu kesenian. Tapi kalau nak banding dia antara grant kepada filem kepada penerbit ni, beza banyak lah. Filem berapa banyak dia bagi, dan setiap kali ada saja filem kan, ada saja grant kepada pengarah apa semua. Tapi tak ada, kita tak ada. Kebanyakan pada saya macam penerbit tu kan, tak ada macam persatuan macam jabatan macam Finas ke? Maksudnya tak ada macam orang kata yang kuat yang dapat direct dengan kerajaan ke macam ada mana? DBP lah. Sebab DBP dapat lah, tapi DBP ada dana penerbit. Tak tahu, saya tak ada dana yang kita bagi pada penerbit. DBP tak silap ada beberapa, tapi itu pun bukan berkala, bukan benda yang confirm dapat tak tahun dan sebagainya. Kita tak ada macam Finas yang center dekat situ semua, dan semuanya dijaga di bawah Finas. Kita tak ada macam tu. Maksudnya sekarang ni kena ada satu, sebab buku ni satu ilmu kan. Macam filem pun untuk tayangan untuk orang tengok kan. Buku ni pun penting. So patutnya DBP ni kena agresif sikit. Dia kena bertindak macam Finas punya konsep. Kita cuma ada dia kena ubah Mabopa. Tapi ada tu ada. Saya tak kata tak ada kan. Industri buku ni berkumpul satu ni, fokus pada sama-sama jaga dan sama-sama push apa-apa benda, idea tentang rasa ke apa benda. Tapi nak cerita tentang grant, nak cerita tentang ada insentif kepada kita, itu tak ada. Dan sebab itu pada saya, penerbit buku di Malaysia adalah penerbit buku yang kalau dia boleh sustain, kalau boleh maintain, kalau boleh hidup 10 tahun, 5 tahun, 20 tahun, itu sebenarnya champion tau. Sebab pada saya, pertama, buku bukan produk kosmetik yang orang akan repeat beli setiap kali seminggu. Bukan produk makan yang orang akan beli bila dah habis. Buku paling susah orang nak beli repeat. Sebab buku tu aku dah ada, kenapa aku nak beli lagi kan? Kecuali ada buku baru. Jadi penerbit harus bekerja lebih keras daripada businessman lain. Sebab dia kena cari cara untuk macam mana dia nak sustain. Dan buku dan duit tu sentiasa dapat. Dia kena cari idea baru, dia kena cari penulis baru, dia kena cari benda-benda baru banyak. Jadi itu adalah satu bentuk kreatif, proses yang berlaku kepada penerbit. Dan itu adalah satu proses yang baik. Dan bila dia masuk ke dalam bisnes, itu adalah satu proses pembangunan otak yang sangat baik lah pada saya. Sebab IKIM is something yang sangat best lah sebenarnya. Kalau sangat hidup, sangat live. Itu satulah. So sebab bila penerbit tu boleh maintain, itu besar. Tapi kita tak bicara tentang penerbit yang buku teks ni. Ini area lain dah. Ini tender, ini area lain. Yang penerbit yang macam kita, yang jual buku, yang jual buku untuk public domain punya buku ni, itu adalah lain lah. Okey, so mungkin saya rasa soalan last kot, sebab dah 2 jam ni kita memang tak nak tidur, dan saya tengok orang tak kurang ni. Kenapa? Ini Iman, sebelum orang kata saya bukannya host, sebenarnya Iman, tapi Iman ni dia pakai mobile. Jadi dia akan cakap selepas 20 saat baru kita dengar. Jadi terpaksalah saya tukang jadi host, dengan Mac tumpang jadi host. Yes, betul. Saya dah DM Iman, katanya dah boleh tutup lah. Cantik. Alright, okay. So sampai sini je lah malam ni. Mungkin kita boleh buat sesi kedua. Sebab saya tengok sini pun ramai players yang besar-besar juga. Banyak input daripada Hafizul sendiri, Biblio, Hasri Hassan, Hafiz. Banyak Iman juga alhamdulillah, sebab aturkan walaupun internet lambat 20 saat. So sorry kalau ada kekurangan sebab dekat inbox saya pun banyak DM masuk. So korang boleh follow Hafizul Faiz, Biblio Kiri, Hasri Hassan dengan Iman Daniel lah untuk sesi lagi satu. Okay, so sampai sini saja anda. Dekat atas sudut kanan. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Thank you Iman Daniel. Thank you semua. Bye-bye. Thank you. Jumpa lagi insyaAllah. Selamat berlockdown.